di dalam beberapa tempat. Wa aqulu, dan aku berkata, lil atfi, baginya atof, maknaya ni ada dua makna. Ahaduhuma, pertama adalah lughawiyun, sebangsa lughawi, wal akharu istilahiyun, yang kedua adalah secara istilahi. Amma maknahu lughatan, adapun maknanya atof secara bahasa, fahuwa al-mailu, iaitu condong. Mail tu condong. Takulu, engkau berkata, atofa fulanun ala fulanin, iaitu apa? Telah condong siapa orang itu terhadap orang yang lain. Turidu, yang engkau bermaksud, annahu mala ilaihi, iaitu orang tersebut dia lebih condong kepada orang tersebut. Condong faham kan bahasa Melayu kan? Mala wa ashfaqa alaihi, so dia lebih kepada orang tersebut. Itu syafiq dia. Syafiq tu maksud dia lebih condong kepada orang tersebut. Wa amal atfu, adapun atafil istilahi menurut istilah, fahuwa qismani, ada dua bahagian. Al awalu atful bayani, wasani atful nasaki. Jadi secara istilah ataf itu ada dua. Ada pertama ataf bayan, yang kedua ataf nasak. Fa amma atful bayani, adapun ataf bayan, fahuwa at-tabi'u al-jamidu, iaitu perkara yang mengikuti al-jamidu. Jamidu maksud dia apa? Yang keras secara bahasa lah. Nanti kita jelaskan daripada contoh dia. Al-maudi'u, yang bertempat, li matbu'ihi. Betul? Ni salah ni. Hak Al-mudihu, tak ada harakat kan korangnya? Ada tasydid. Boleh baca dua. Awdaha yudihu idahan. Idahul qawaid, penjelasan. Mudihu. Taudih pun belum. Betul. Taudih. Boleh baca dua. Kan? Ada taudih, ada idah. Berarti apa? Kalau al-mudihu awdaha yudihu fahuwa mudihun. Kalau muwaddihu, berarti waddaha yuwaddihu tawdihan fahuwa muwaddihun. Faham? Boleh dua. Yang mana yang betul? Dua-dua betul. Al-mudihu yang menjelaskan, atau al-muwaddihu yang menjelaskan, li matsbu'ihi, pada perkara yang diikutinya. Perkara yang diikut. Maksudnya benda ini mengikuti yang matsbu' dia, yang diikuti. Fil ma'arifi, dalam hal ma'rifatnya. Al-mukhassisu, yang mengkhususkan lahu padanya. Fil nakirati, dalam bab nakirah, dalam hal nakirah, beberapa nakirah. Famisalu atfil bayani, adapun contoh ataf bayan, fil ma'arifi, dalam beberapa isim ma'rifat. Ja'ani, telah datang kepadaku siapa? Muhammadun, Muhammad. Rupanya Muhammad itu adalah abuka, bapa engkau. Abuka di sini dia itu berfungsi sebagai atfu bayan, iaitu mudihu, iaitu apa? Menjelaskan pada siapakah matbu'. Matbu' itu siapa? Muhammad. Tapi dan dia juga mengikuti, kerana abuka menjelaskan Muhammad, abuka itu kena mengikuti dalam hal apa? Dalam hal ma'arif, fil ma'arif al-mukhassisu lahu fin nakirah. Makrifat dia, jadi kan jelas Muhammad abuka. Contoh dia apa? Kilahuma ma'rifatun. Muhammadun makrifat, abuka kan makrifat, kerana mudhaf yang dimudhafkan kepada isim nakirah, yang dimudhafkan kepada isim makrifat berupa isim dhamir, maka dia makrifat. Maka abuka itu mengikuti matbu' dalam bab makrifatnya. So dia jelaskan kat sini, fa abuka, maka ada pun lafaz abuka itu adalah atfu bayanin, huruf ataf bayan, ala Muhammadin, terhadap Muhammad. Wa kilahuma ma'rifatun, kedua-duanya isim ma'rifat. Wa thani fil misali, adapun yang kedua yang berada pada contoh, al-mudihun lil awali, kerana apa? Lafaz abuka itu bertujuan untuk menjelaskan apa yang ada pada awal. Berarti abuka itu didatangkan untuk menjelaskan siapakah Muhammad.
Berarti apa? Sebenarnya kesimpulan dia yang namanya ataf bayan ini tidak lain lebih kurang sama dengan bab badal. Tapi badal yang khusus yang dinamakan badal kul min kul. Nanti kita akan jelaskan. Kita masuk bab badal, kita akan tahu badal ada 4. Badal ada 4. Ataf bayan ni sama dengan badal kul min kul. Nanti. Wa misaluhu fin nakirati, ada pun contohnya dalam nakirah. Qauluhu ta'ala, kalau tadi fil ma'arif itu dia menjelaskan, maka dalam bab nakirah dia mentakhsiskan. Itu faham. Kalau tadi kan ja'ani Muhammadun abuka, dia didatangkan di sini kerana apa? Kerana abuka untuk menjelaskan Muhammad. Kan? Kerana Muhammad itu isim makrifat, berarti abuka itu penjelasan dia. Bertujuan untuk menjelaskan dia. Kalau contoh dalam isim nakirah, maka dia didatangkan untuk mentakhsisnya. Mentakhsis apa? Mengkhususkannya. Spesifikkan. Untuk menentukan spesifik dia macam mana. Lawan kepada takhsis itu am. Am itu umum. Kalau umum tu maksud dia apa? Dia possible untuk dilarikan kepada semua jenis. Al-amu syumuliyun. Am itu masuk kepada semua yang berada di bawahnya. Secara tertentu, secara umum. Contoh dia apa? Fin nakirati qauluhu ta'ala ma'im sodidin. Ma'in itu adalah air. Dia adalah isim nakirah. Kenapa dia tidak ada alif lam? Ingat tak bab semalam? Isim nakirah itu yang tidak ada alif lam. Ini isim nakirah. Okay? Dia bukan isim alam. Dia bukan isim domir. Dia bukan isim mubham. Bukan pula ada alif lam. Maka dia nakirah. Ketika dia nakirah, berarti dia umum. Namanya air, apa jenis air masuklah, umum lah. Air putih masuk, air kopi masuk, air apa? Air jus oren masuk, air mutlak masuk, air mustakmal masuk, air mutanajis masuk. Air, apa pun terbuat daripada air masuk. Itu namanya am. Tapi didatangkan ataf bayan di sini, iaitu sodidin. Kan? Sodidin, dalam hal ini dia seperti halnya juga seperti naat. Jadi air yang apa? Air yang sodid. Maka ini dinamakan juga dengan ataf bayan. Tapi tujuan dia adalah untuk apa? Untuk takhsis. Air yang macam mana? Air yang sodid. Faham? Air yang macam mana? Itu maksud dia. Faham kan? Jadi air yang macamnya air yang sodid. Berarti sudah khusus. Dia mentaksis. Fasodidu. Maka ada pun lafaz sodid. Itu adalah atfu bayanin. Ataf bayan ala ma'in terhadap lafaz ma'. Wakilahuma nakiratun. Keduanya. Ni salah ni. Keduanya adalah isim nakirah. Wasani ada pun yang kedua. Fil misali pada contoh itu mukhassisun lil awali. Dia bertujuan untuk mentaksis ma'in. Mengtasis yang awal. Boleh faham kan? Nampak ataf bayan tu? Senang kan? Senang je. Tak payah lama-lama. Wa'atfun nasaki. Kalau tadi ataf bayan, apa beza dia ataf bayan dengan apa? Dengan ataf atau apa dengan badal? Apa beza dia dengan naat? Apa beza dia? Dia hampir sama. Ataf bayan ni sama je. Jadi kita boleh i'rab dua-dua. Menggunakan istilah ataf bayan boleh, menggunakan i'rab badal pun boleh. Wa amma atfun nasaki, adapun ataf nasak. Ini yang perbezaan dia. Fahuwa at-tabi'u, dia adalah yang mengikuti allazi yatawassatu bainahu, yang menengah-nengahi antara dia wa baina masbu'ihi, dan di antara yang diikutinya ahadul hurufi al-asharatu, yaitu salah satu daripada huruf-huruf ahadul hurufi al-asharati, salah satu huruf-huruf yang 10. Wa hadhil hurufu, adapun huruf-huruf ini dia adalah apa? Jadi ataf nafsak itu adalah apa-apa perkara yang menengah-nengahi antara dua perkara. Berarti yang belakang mengikuti yang depan. Itu maksud dia. Yang pertama al-wawu. Wahia, adapun wawu itu limutlakil jam'i. Mutlak untuk menjamakkannya. Berarti sama-sama dalam hal fi'il.
Contoh dia apa? Fayatifu biha al-mutaqarinani. Maka terataflah dengannya apa al-mutaqarinani, dua perkara yang bersama. Mutaqarinan. Mutaqarinan tu yang bersama. Yang bersama. Contoh dia apa? Nahu ja'a Muhammadun wa Aliyun. Telah datang siapa Muhammadun wa Aliyun dan Ali. Berarti yang datang siapa? Mutaqarinan. Berarti bila Muhammad mendapat fi'il ja'a, Ali pun juga melakukan fi'il ja'a. Dia didatangkan kerana diletakkan wawu di situ. Idza kana maji'uhuma ma'an, ketika mana datangnya mereka bersama-sama. Wa ya'tifu biha asabiqu 'alal mutaakhiri, dan mengatafkan apa yang awal itu lebih pada yang akhir. Contoh dia apa? Ja'a Aliyun wa Muhammadun. Telah datang Ali apa? Wa Muhammadun, lalu Muhammad. Barulah bukan, salah. Ja'a, telah datang siapa? Ali wa Muhammadun, lebih dahulu Muhammad. Iaitu ketika mana datangnya bukan Muhammad. Ja'a Aliyun wa Mahmudun, telah datang Ali dan Muhammad. Dalam erti apa? Telah datang Ali, tapi yang lebih datang dahulu adalah Mahmud. Ini adalah ketika mana adanya datangnya Mahmud, itu yang lebih dahulu daripada datangnya Ali. Berarti apa? Mengatafkan dengannya perkara yang yang sabik, yang datang dahulu. Wa ya'tifu biha al-mutaakhiru ala sabiki, dan juga boleh menunjukkan makna orang yang ataf itu mengatafkan kepada orang yang datang setelah mutaakhir kepada sabik, terbalik kepada yang atas lah. Contoh dia apa? Nahu ja'a Aliyun wa Muhammadun, telah datang Ali lalu Muhammad. Masa ketika mana datangnya Muhammad itu mutaakhiran, dalam keadaan lebih akhir, an maji'il aliyin, daripada datangnya Ali. Jadi wawu yang ketiga ni kita panggil, macam kita sebut kalau terjemah dia lalulah. Jadi apa? Ali itu datang dulu. Al-fa'u. Yang kedua adalah fa' wahya li tartibi, dia bertujuan untuk tartib wa taqibi, dan membalik hukum. Yang dimaksud dengan tartib an-nasaniyah, sesungguhnya yang nombor dua ba'dal awali. Sesungguhnya yang nombor dua setelah yang pertama. Wa makna taqib, adapun makna taqib itu adalah annahu aqibuhu bila muhmalatin. Iaitu apa? Dia itu adalah yang datang setelahnya dengan tanpa ada pengangguran. Contoh dia. Qadima yaqdamu. Qadima al-farasani, telah datang. Qadimah telah datang apa? Al-farasani, dua kuda. Musyatu, orang yang berjalan kaki. Lalu barulah orang yang berjalan kaki. Idza kana maji'ul farasani, idza kana maji'u al-farasani. Ini quotation mark. Hikayah. Berarti dia tak kena i'rab. Kalau i'rab dia kena farasaini. Maji'u dia kena menjadi mudhaf ilaih. Farasan, dua faras. Fursan berarti beberapa kuda. Boleh juga. Yang atas fursan apa farasan? Fursan. Kalau fursan tu berarti kuda-kuda lah. Jamak lah. Boleh juga. Qadima al-fursanu, telah datang beberapa kuda-kuda, barulah yang jalan kaki. Idza kana maji'ul fursan, ketika mana adanya orang yang datang itu adalah fursan, itu sabiqon, yang terdahulu. Walam yakun baina qudumil fariqaini muhmalatan, maka tidak adalah di antara sampainya fariqain, dua jenis ini adalah yang terdapat waktu kosong. Summa lalu wahya litartibi. Summa wahya litartibi, iaitu summa itu berfaedah tartib. Tartib itu adalah urut. Ma'at tarahi, disertanya dengan tarahi. Tarahi itu yaitu nanti ditulis anna bainal awali wasani muhmalah.
Jadi tak langsung ada waktu kosong. Wa makna tarot wa anak tartibi qad sabaqa. Makna tartib sudah lalu, iaitu apa? Satu setelah satu. Nombor dua ni datang setelah awal. Nombor tiga datang setelah nombor dua. Itu tartib. Wa makna tarahi, adapun makna tarahi itu adalah anna bainal awwali wa tsani. Sesungguhnya antara yang pertama dan yang kedua, muhammalatan, terdapat perkara yang kosong. Berarti tidak secara langsung, ada waktu kosong. Contoh dia apa? Nahu arsalallahu Musa. Allah telah mengutus Nabi Musa. Summa Isa. Lalu Nabi Isa. Antara Musa dengan Isa tu berapa banyak? Beratus tahun. Summa Muhammadan. Lalu Allah mengutus Nabi Muhammad. Antara Isa dengan Muhammad berapa lama? Jauh. Alaihimussalatu wassalam. Yang keempat, wahwa litakhyiri. Yang keempat adalah dia bertujuan untuk takhir. Takhir adalah memilih, awil ibahati ataupun ibahah. Ibahah itu apa? Iaitu memperbolehkan. Maksudnya apa? Wal farqu bainahuma, apa perbezaan antara keduanya? Anna takhira la yajuzu ma'ahu al-jam'u. Sesungguhnya takhir itu tidak diperbolehkan berserta dengannya, iaitu al-jam'u, mengumpulkan semua. Kita kena pilih salah satu sahaja. Takhir. Wal ibahatu, adapun ibahah itu diperbolehkan untuk jam'u, untuk mengumpulkannya. Contoh takhir apa? Tazawwaja Hindan au ukhtaha, iaitu apa? Orang tersebut telah menikahi Hindun atau saudara perempuan atau adik perempuan kepada Hindun. Mana boleh kita kahwin kakak dengan adik pada satu waktu? Tak boleh. Kan? Tapi kecuali apa? Ganti tikoh. Betul. Salin tikah. Salin tikah. Tikah salin tikah boleh. Maksud dia macam kakak dia meninggal, kita nikah dengan kakak dia, lepas tu meninggal, dia kita daripada kahwin dengan orang lain, anak ni takut nanti dapat mak tiri yang garang pula, tak sayang kan. Kahwin dengan adik dia pula. Sebab adik dia masih satu family. Mungkin, ini boleh, baru boleh. Tak boleh kumpulkan kakak adik. Kita kahwin dua-dua, tak boleh. Wa misalul ibahati, contoh ibahah. Udrus al-fiqha au nahwa. Iaitu belajarlah fikih atau nahu. Maksudnya bolehlah untuk kita belajar fikih dan nahu sama-sama, boleh. Fa inna ladaika minasyar'i dalilan. Kerana bagi engkau daripada syarak itu ada bukti, ada dalil ala annahu la yajuzu al-jam'u, tidak boleh mengumpulkan antara Hindun dan ukhtinya, dengan adik dia, bizawaji, dengan pernikahan. Wa antajma'u bainal ukhtaini. Kan? Jadi kita tak boleh. Wala tashakku syakka yashukku. Wala tashukku fi annahu yajuzu al-jamhu. Dan engkau tidak ragu sama sekali fi annahu, dalam hal yajuzu, diperbolehkan, al-jam'u, mengumpulkan, bainal fiqhi wan nahwi, antara belajar fikih dengan nahu, bidirasati, untuk belajar. Boleh. Boleh belajar fikih dengan nahu sekaligus. Boleh, tak ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, uslub. Satu, sebab itulah ustaz macam nak tahu uslub, tergantung yang cakap lah. Ya. Ya, sebab tu kena tahu uslub, sebab tu lah ilmu kadang kena belajar guru berguru, turun ke bawah. Tu baru kita boleh tahu makna dia. Satu. Yang kedua, terjadinya khilaf di dalam syarak. Dalam syarak terjadi khilaf, itu banyak yang dikeluar daripada bahasa. Jadi bahasa itu bermain dalam daurah yang paling penting dalam menunjukkan khilaf. Anda baca siapa? Mustafa Khan ke siapa yang sekarang kita? Asarul Ikhtilaf fil Qawaid Usuliyah ke apa tu? Dia pertama dia bahas bab tentang apa? Lughah, daur lughah di dalam mentaksirkan
memberi efek dalam khilaf-khilaf syarak. Tak ingat anak ada baca, ada tiga kitab tentang asar ikhtilaf. Ada qawaid usuliyah, ada qawaid yang fiqhiyah kalau tak salah, lupa. Lagi satu qawaid, ada hadis. Hadis tu Syekh Muhammad Awamah. Itu kebanyakan khilaf terjadi adalah khilaf seputar bahasa. Contoh dia apa? Contoh dia al-Qur'u. Qur'u tu menurut bahasa Arab boleh bermakna haid, boleh juga bermakna suci. Imam Syafi'i memilih apa? Suci. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah memilih suci. Kerana apa? Suci tu kalau lebih lama kan lebih aman. Itu. Ini khilaf. Jadi macam mana daur bahasa dalam menentukan khilaf ni kita kena faham. Bila kita baca kitab-kitab khilaf ni, baru kita sedar bahawa kita tidak boleh terlalu memaksa orang lain untuk ikut macam mana kita faham. Kerana bahasa membuktikan, menjadikan khilaf. Jangankan Al-Quran dan hadis yang umum, yang sastra dia tinggi. Kita ambil mu'alafat ulama' turas sendiri. Satu budak dengan budak lain bila baca kitab turas, kadang-kadang makna dia boleh beza. Kerana apa? Di sisi cara memahami. Kita berapa ratus tahun dengan ulama' dulu. Kalam Imam Syafi'i dalam Al-Um contoh dia. Dengan kita sekarang. Kita berapa ratus tahun beza. Kadang-kadang dalam memahami isyarah dia berbeza. Tak payah susah-susah lah. Minhajul Talibin. Macam mana ulama' berbeza pendapat dalam memahami Minhajul Talibin. Minhajul Talibin nama Nawawi je. Bukannya Rasulullah. Bukannya maksum. Tapi ulama' khilaf dalam memahami. Abi Sujak. Qadi Abi Sujak dalam takrib. Itu. So, kena faham konteks lah. Lepas tu datang ke syahid. Lepas tu bertengkar lah. Aku betul ni syahid aku. Aku betul ni syahid aku. Kita yang tengok bawah dia lah. Tu khilaf tu apa nak gaduh. Agree to disagree je lah. Tu yang paling bagus. Ulama' dulu mengihtiram khilaf. Ulama' yang tidak mengihtiram khilaf, itu namanya minal ghulat. Gulu, tu je. Yang kelima, wahya. Itu apa? Litalabi ta'yini, kerana menuntut atau mencari ta'yin untuk menentukan ba'da hamzatil istifham, yang mana ini jatuh setelah hamzah istifham. Sebab itu kalau nak guna dalam insya', bila kita karang menggunakan lebih baik kita pegang kepada bentuk asal dia, iaitu dipakai ketika hanya terdapat suatu tolab. Tolab atau bukan hanya istifham ya. Sebenarnya ini istifham. Tapi kalau belajar lebih dalam, itu juga boleh guna dalam hal bab tolab. Ikhtar hadha hadha. Pilih ini atau ini. Kalau belajar lagi tinggi, ulama' dulu guna. Masa orang Arab guna untuk yang bermakna tolab. Atau istifham lebih spesifik. Darastu. Apakah aku belajar al-fiqha min nahwa. Atau nahwu. Apakah aku atau engkau lah darasta al-fiqha an-nahwa. Wa imma, yang keenam adalah imma bisyarti antas sabaqa yasbiqu. Antas biqa bimisliha, dengan syarat ia terdahului dengan sesamanya. Imma dengan syarat dia terdahului dengan sesamanya. Wahya mislu au, iaitu dia seperti ada au fil makna ini dalam dua makna. Nahu qaulihi ta'ala fashuddul wathaqa fa imma manna dua imma fidaan. Fa imma wa imma. Itu adalah imma. Iaitu wa nahu tazawwaj imma. Tazawwaj, kawinlah, imma hindan wa imma taha. Sama ada Hindun atau adiknya Hindun. Either, yes. Either. Ya kot. Ada tak pada Inggeris. English sana sampai dah janam. Bal. Yang ketujuh, bal. Wahya lil idrabi. Dia bertujuan untuk menunjukkan makna idrab. Wa maknahu ja'lu ma qablaha fi hukmil maskuti anhu. Menjadikan apa yang jatuh sebelumnya pada hukum apa yang tidak ketahui, yang tidak disebut. Ma ja'a Muhammadun bal Bakrun.
Tidak datang, Muhammad tak datang. Bal bakrun, tapi bakar. Maksud dia apa? Seolah-olah menjadikan yang datang itu adalah yang datang itu adalah bakar. Wa yushtaratu lil atfi biha syartani, dan disyaratkan bagi mengataf dengannya ada dua syarat dengannya. Nya tu balik ke mana? Balik kepada bal. Balik kepada bal. Al-awalu yang pertama ayyakuna al-ma'tufu biha mufradan. Adanya yang diatafkan dengannya itu adalah isim mufrad. La jumlatan, bukan jumlah. Wa thani alla yasbiqaha, iaitu tidak didahului padanya suatu istifhamun, suatu apa-apa istifham. Jadi dia mufrad. Ni mufrad lah. Ma ja'a Muhammadun bal bakrun. Dia bukan jumlah, bukan ataf menggunakan jumlah. Jumlah tu apa? Bukan dah cakap. Susunan, tarkib, isna, di. Yang ke-8, la wahya tanfi amma ba'daha nafsal hukmil ladhi sabata lima qablaha. La itu adalah perkara yang menafikan perkara yang jatuh setelahnya sebagai suatu hukum yang tetap pada apa yang sebelumnya. Contoh dia apa? Ja'a bakrun la khalidun. Maksud dia apa? Yang datang itu bakar, bukan Khalid. Berarti yang jatuh setelah Khalid itu tidak tetap. Yang ditetapkan adalah apa yang qablah. Iaitu qablah adalah ja'a bakrun, lawan kepada bal. Nampak kan? Lakin Ahmad baca suara anak habis. Lakin wahia tadullu ala takriri hukmin. Hukmi ma qablaha wa itsbati diddihi, lawannya diddihi lima ba'daha. La uhibbul kasala. Kusala ke kasala? Kusala kan? La uhibbul kusala lakinil mujtahidin. Wa yushtaratu ay yasbiquha. Biqaha. Ay yasbiquha nafi aw Nafyun. Nafyun aw nahyun. Wa ay yakuna al-ma'tufu Biha mufradan wa an la tasbiqaha al-wawu. Lakin itu menunjukkan takriril hukmi ma qablaha, menetapkan hukum yang jatuh sebelumnya, wa isbati diddihi, dan menetapkan apa lawannya yang jatuh setelahnya. Contoh dia apa? La uhibbul kusala, aku tidak suka orang yang malas. Lakinil mujtahidina, tetapi aku menyukai orang-orang yang mujtahid, yang sungguh-sungguh. Sebab tu kena sungguh-sungguh. Disyaratkan didahului oleh apa? Benda ini disyaratkan untuk didahului oleh nafi ataupun nahi. Dan adanya yang dimaktufkan tadi itu mesti berupa mufrad. Maksudnya bukan berupa apa? Bukan berupa jumlah. Itu maksud dia. Mufrad tu bukan kalimat isim mufrad, bukan. Mufradan tu maksud dia bukan jumlah. Dia mengatafi secara mufrad, bukan jumlah. Dan dia tidak diahwali oleh wawu. Yang ke-10, hatta wahya li tadriji. Tujuan dia adalah untuk tadrij. Tadrij itu adalah bertahap. Wal ghayah juga bermakna habis, sampai selesai. Habis. Wa tadriju, contoh tadrij apa? Huwa adalah latu ala inqida'il hukmi syai'an fa syai'an. Dia adalah menunjukkan pada penetapan suatu hukum syai'an, mengikut satu perkara, lalu datang lagi satu perkara. Itu nama dia tadrij, bertahap. Nahu yamutu annasu hatal anbiya. Manusia ni mati. Sampai manusia, para nabi pun mati. Maksud dia mula-mula manusia awam, lepas tu manusia khas, lepas tu para nabi, lepas tu para rasul. Macam itulah. Wa ta'ti hatta ibtidaiyatan.
Wa ta'ti hatta ibtidaiyatan. Jadi hatta itu datang sebagai bentuk ibtidaiyah ghairu atifatin, yang bukan bersifat untuk mengatafkan. Idza kana ma ba'daha jumlatun, ketika mana ada yang jatuh setelahnya itu berupa jumlah. Contoh dia apa? Nahu jaa ashabuna hatta Khalidun hadirun. Telah datang ashabuna, iaitu saudara-saudara kita, sampailah Khalid, ya, sampailah Khalid yang hadir. Wa ta'ti jaratun. Watak tijaratan Dan hatta itu juga datang dalam keadaan untuk mengejarkan. Contoh dia apa? Hatta matla'il fajri. Berarti apa? Sampailah terbitnya matla'il fajri. Walihadza qala mu'alifu wa hatta fil ba'dil mawadi'i. Hatta itu jatuh pada setengah tempat saja. Ini menunjukkan hatta yang dimaksud di sini yang boleh menjadi huruf ataf adalah hatta yang ketika kita datangkan untuk tadrij dan ghayah. Mati manusia sampailah para nabi. Itu. Tapi kita tahu hatta juga boleh di-i'rab sebagai kalimat huruf yang berfungsi sebagai amil nasib. Juga boleh menjadi amil jar, juga boleh menjadi amil rafa. Dia tak tambah nasab je. Hatta itu amil yang boleh semua. Semua. Yang boleh beramal. Maksud, tapi jazm tak boleh lah. Kalau dia masuk ke kalimat fi'il mudhari', dia dibaca apa? Dia amil apa? Nasib. Kan? Amil nasab. Faham? Sebab itu hatta dikatakan amil yang paling fleksibel. Hukmu hurufil atfi. Hukum huruf-huruf ataf. Apa? Urdu ni baca. Ya. Yang waw tadi. Waw tadi. Yap. Kita nak faham yang datang bersama, datang sebelum, datang selepas ni konteks. Konteks. Dia hanya kata menggunakan waw tu boleh tiga cara. Pertama adalah ma'an. Yang kedua adalah seperti yang sebut nombor dua ini yang datang dahulu, bukan yang sebut pertama. Yang ketiga adalah yang sebut pertama ini datang dulu, baru yang kedua. Itu je lah. Tapi kita nak tahu tu macam mana? Contoh macam ayat fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Itu ayat Quran tak beranilah. Bagilah contoh yang lain. Kalau itu tertib lah. Macam mana nak? Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa. Jadi sulas baru dua. Tak logik lah. Dah tiga macam mana dia kahwin dua pula? So itu maksudnya sama ada dua. Boleh lalu dan tiga. Maksud dia summa. Lalu tartib. Lalu ruba. Fa ikhiftu alla ta'dilu fawahidatan, baru satu. Itu anak cakap itu campur mengatakan bolehnya kita nikah berapa? 2 kali 2 4. 4 tambah 3 kali 3 3 kali 3 9. Total 18 lah tu kalau kira. Tapi tak betul lah. Ulama sepakat bahawa hanya 4 maksimum. Fa'in khiftum kan? Fa'in khiftum. Kalau takut kan? Takut. Cuma kalau macam dalam ayat ni kita tak tahu kan? Boleh kita tahu? Ya Muhammadun wa Aliyyun. Yalah. Ibarat kalau kita nak buat maknakan macam tu. Dekat ja Muhammadun wa Aliyyun tu kita nak tahu dia datang bersama ke datang Ali dulu, ke Muhammad dulu, ke Ali dulu. Macam ni kita nak tahu. Uslub, qarinah, ini dalam ilmu balaghah kita belajar. Tapi kalau kita tengok kita tak tahu kan. Sebab itu dia terangkan. Ketika mana engkau, kan disebut kat sini. Apa yang disebut? Disebut idza kana maji'uhuma ma'an. Lepas tu idza kana maji'u Mahmudin sabiqan ala maji'i Ali. Idza kana tu dia bagi qarinah lah. Dia nak terangkan kat kita. Tapi maknanya wow di situ dia boleh tiga makna lah. Sebenarnya boleh lebih. Boleh lebih. Ini ataf yang bermakna dan dalam erti apa? 3 tadi. Boleh waw boleh makna huruf qasam. Waw boleh makna summah.
Wawu boleh makna istinaf. Mubtada tak boleh dimulai dengan dan. Banyak buku terjemah Quran salah kalau wawu itu istinaf. Dan telah inilah. Contoh dia. Padahal bukan dan. Itu maksud dia Allah telah. Contoh dia kan. Itu salah terjemah kan. Itu wawu istinaf. Ada wawu hal. La taqrabus salata wa antum sukara. Bukan dan kalian semua. Bukan. La taqrabus salata. Janganlah kalian semua mendekati salat. Wa antum. Sedangkan kalian semua dalam keadaan. Bukan dan kamu semua dalam keadaan. Bukan. Sedangkan. Sedangkan wawu hal. Kalau bahasa Melayu lama. La taqrabus salat. Janganlah kalian semua mendekati solat walhal kalian sedang dalam keadaan mabuk. Walhal. Bahasa Melayu tu walhal tu dari kata wawu hal. Menurut perspektif ana lah. Betul lah. Walhal. That is true. That is from my research. Orang Melayu lama dulu ketika yang karang banyak ni bukannya sastrawan, bukannya orang yang duk berpantun panjang-panjang. Dia telah ditutupi oleh ulama-ulama orang Melayu yang menulis dalam kitab-kitab Melayu. Kitab klasik. Diorang banyak menggunakan istilah-istilah Arab. Uslub Arab kadang kan. Lepas tu nak menunjukkan maf'ul padanya. Itu mesti. Padahal kita cakap Ali pukul Omar. Selesai. Ni Ali memukul pada Omar. Orang kita Melayu sebut tu. Kenapa? Sebab dia nak tunjuk yang itu maf'ul. Salah tak? Tak salah. Kerana bahasa yang betul dikembalikan kepada wadik dia. Wadik dia orang dulu. Kerana kita berbicara orang dulu. Sebab itu kalau orang bertanya, salah tak saya menamakan jantung ini sebagai hati? Tak salah. Penawar bagi hati. Ulama dulu guna hati sebagai makna jantung. Boleh tak menggunakan satu kalimat ada dua makna? Dalam bahasa Arab banyak. Dalam bahasa Melayu pun banyak. Kan? Bulan purnama. Bulan purnama bukan hanya bulan yang purnama. Kalau budak tu muka bulat, bulan purnama juga. Itu orang bagi. Masalahnya tak ada masalah. Itu nama dia ilmu linguistis. Ilmu bahasa. Kalau belajar ilmu bahasa betul-betul patutnya tahu benda tu. Okey, masuk terus sampai mana? هذه الأحرف العشرة هذه الأحرف العشرة أجعل ما بعدها تابعا لما قبلها في حكمه الإعرابي فإن كان المتبوع مرفوعا كان التابع مرفوعا نحو قابلني محمد وخالد فخالد معطوف على محمد والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وإن كان المتبوع منصوبا كان التابع منصوبا نحو قابلت محمدا وخالدا فخالدا معطوف على محمد والمعطوف على المنصوب منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وإن كان المتبوع مخفوضا كان التابع مخفوضا مثله كان التابع مخفوضا مثله نحو مررت بمحمد وخالد فخالد معطوف على محمد والمعطوف على المخفوض مخفوض وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة وإن كان المتبوع مجزوما كان التابع مجزوما أيضا نحو لم يحضر خالد أو يرسل رسولا فيرسل معطوف على يحضر والمعطوف على المجزوم مجزوم وعلامة جزمه السكون ومن هذه الأمثلة تعرف أن الاسم يعطف على الاسم وأن الفعل يعطف على الفعل. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hukum huruf-huruf ataf. Son Haji mengatakan ketika mana engkau mengatafkan kepada isim yang dibaca rafa', maka rafa'lah engkau. Kalau engkau menasabkan kepada nasab, maka nasabkanlah. Ketika ditabikkan kepada khafad, maka khafadkanlah. Ketika diatafkan kepada jazm, maka jazmkanlah. Maka engkau pun berkata qama Zaidun wa Amrun.
Telah berdiri siapa Zaid dan Umar, aku ra'aitu Zaidan wa Amran, marartu bi Zaidin wa Amrin wa Zaidun lam yakum wa lam yaqud. Okey. Wa aku berkata, huruf-huruf yang 10 ini menjadikan apa yang jatuh setelahnya mengikuti apa yang jatuh sebelumnya fi hukmihil i'rabiyyi, dalam hal hukum i'rab dia. Fa in kana al matbu'u marfu'an, kalau matbu' dia dibaca rafa, kana at-tabi'u marfu'an. Kalau matbu' dia, maksud dia apa? Matbu' itu adalah Muhammad itu dibaca rafa, maka Khalid itu nanti juga wajib dibaca rafa. Contoh dia, qabalani, telah menemui aku siapa Muhammadun wa Khalidun dan Khalid. Lafaz Khalid itu diatofkan kepada Muhammad. Dan yang maktuf kepada yang dibaca rafa, maka dia pun dibaca rafa. Alamat rafa dia adalah dhammah zahirah. Kan? Jelas kan? Senang. Seumpama matbu' dia dibaca nasab, maka tadbik dia kena baca nasab dah juga. Contoh dia apa? Qabaltu Muhammadan wa Khalidan. Aku telah menemui Muhammad, dan Khalid. Khalid itu diatofkan kepada Muhammad. Sedangkan ma'tuf yang kepada mansub, maka dibaca nasab. Muhammad kan nasab, maka Khalid pun nasab. Alamat nasab dia fathah zahirah. Ketika mana yang diikuti itu dibaca jar, maka tabi' itu juga dibaca jar. Contoh dia adalah marartu bi Muhammadin wa Khalidin. Lafaz Khalid itu diatafkan kepada Muhammad, yang diatafkan kepada dibaca jar juga dibaca jar. Alamat khafad dia adalah kasrah yang zahirah. Wa in kana al matbu'u majzuman, kalau yang matbu' dia dibaca jazm, maka tabi' dia dibaca jazm jugalah. Contoh dia apa? Lam yahdur Khalidun au yursil rasulan. Kata yursil itu diatafkan kepada yahdur. Sedangkan maktuf dia, yahdur itu maktuf, itu dibaca jazm. Maka yursil itu kena baca jazm lah juga. Alamat jazm dia sukun lah. Dari contoh-contoh ini kau dah tahu bahawa isim yang diatafkan kepada isim atau fi'il pun boleh diatafkan kepada fi'il. Hanya bab ni, yang lain tak boleh. Hanya bab ni, tabi' itu masuk dalam kalimat fi'il mudhari'. Nak tak boleh. Okey. Cepat. Taukid sekarang ya. At-tauqidu wa anwa'uhu. Kita nak khatamkan ni. Macam mana besok ni khatam patutnya? Belum masuk mansubat lagi. Dah pukul 10 dah. Uish. At-tauqidu wa anwa'uhu wa hukmuhu. Qala babu tauqidi. Bab taukid. At-tauqidu tabi'un lil muakkadi. At-taukid, taukid itu adalah tabi' kepada yang ditaukiti fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi. Dalam hal i'rab dia rafa' nasab khafad, dan dalam hal makrifatnya. Aku berkata at-takidu yuqalu at-taukid. Boleh dua, takkid dengan taukid sama je. Maknahu fil lughati secara bahasa at-taqwiyatu, itu kuat, menguatkan hukum. Takulu engkau berkata akadtu asyai'a, aku mengukuhkan perkara ini. Wa taqulu wakadtuhu aidan, dan aku mengukuhkan perkara ini. Idza qawaitahu atau idza qawaituhu, iaitu ketika mana aku menguatkannya. Wa huwa fi istilahi nahwiyina naw'ani, menurut istilah ulama ahli nahwu ada dua jenis. Al-awwalu at-tauqidu al-lafziyu wa sani at-tauqidu al-ma'nawiyu. Amma tauqidu al-lafzi, kalau taukid lafzi macam mana? Fayakunu bi takriril lafzi wa i'adatihi bi ainihi aw muradifihi. Kalau takrir lafaz senang, ulang balik lafaz tersebut dengan sama huruf lafaz dia atau muradif atau beza kalimat makna yang sama. Macam tadi, hati dan jantung itu sama. Makna berbeza penggunaan dia. Penggunaan dia lafaz dia beza. Yang dia maksud sama. Itu nama dia muradif. Mungkin bahasa Melayu dia apa? Sinonim. Muradif. Sinonim. Sawa'un akana isman. Contoh yang isim apa? Nahu ja'a Muhammadun. Telah datang siapa Muhammad. Iaitu Muhammad. Atau ya Muhammad. Ya Muhammad. Telah datang siapa Muhammadun. Ya Muhammad. Amkana fi'lan. Kalau yang fi'il apa? Ja'a Muhammadun. Berarti boleh sama macam huruf ataf. Wa nahu ja'a. Betul.
Ja'a hadara Abu Bakrin. Iaitu telah datang. Iaitu hadirlah. Siapa Abu Bakrin? Abu Bakar. Berarti fi'il dia ulang 2 kalimat. Tapi muradif dia lah. Ja'a dengan hadara kan. 2 kalimat yang berbeza lafaznya. Tapi makna dia sama. Amkana harfan. Atau huruf. Contoh dia apa? Nahu. Na'am, na'am. Ja'a Muhammadun. Ya, ya. Telah datang siapa? Muhammad. Kalau kita tahu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ini fa'il dia mesti mustatar wujuban secara wajib. Kan? Kalau menunjukkan erti apa? Erti mukhatab. Contoh dia apa? Anta. Taktubu. Kita tak boleh sebut taktubu anta. Tak boleh. Tapi kalau dalam kitab ada ustaz, saya jumpa ada mu'alif tu tulis taktubu anta. Berarti dia salah ustaz. Sesat. Tak betul. Tak. Itu tujuan dia taukid. Taktubu. Engkau menulis. Anta, ya anta. Dia dia faham? Untuk mentaukidkan lagi. Tauqidatul hukmi. Boleh. Tujuan dia bukan sebagai fa'il, tapi sebagai taukid. Ada. Contoh, katab tu ana. Maksud dia, aku telah menulis aku. Siapa? Aku. Rupanya aku. Atau mengukuhkan. Itu taukid. Kerana apa? Ana termasuk fi'il mudhari' yang menggunakan domir ana. Itu wajib. Fa'il dia wujuban mustatar wujuban, bukan jawazan. Beza dengan fi'il mudhari' yang menunjukkan erti ghaib. Yahduru Muhammadun. Fa'il dia Muhammadun. Itu mustatar boleh tak? Jawazan kalau mustatar. Zahir kan? Boleh. Okey, faham Wa amma tauqidu al-ma'nawiyu fa huwa at-tabi'ul ladzi yarfa'ul ihtimal as-sahwi au tajawuzi fil matbu'i. Taukid yang maknawi itu adalah yang mengikuti, yang merofakkan kemungkinan lupa atau tajawuzi fil matbu'i, iaitu tajawuz. Tajawuz tu melebihi batas. Mujawazah kan? Tawassuk. Itu tawassuk. Tajawuz. Salah ni. Apa lafaz dia? Tawassuk. Oh. Okey. Yarfa'u alladhi yarfa'u ihtimal as-sahwi awit tawassu'i fil matbu'i, iaitu tabi' yang mana untuk bertujuan menghilangkan kemungkinan lupa atau tawassu'i fil matbu'i, iaitu apa? Mungkin boleh menganggap benda lain luas dalam hal matbu' dia. Tak, ini nak kukuhkan hanya itu. Contoh dia. Fa innaka law qulta, kerana sesungguhnya kalau engkau berkata ja'a al-amiru ihtamala, ada kemungkinan annaka sahauta, iaitu engkau itu lupa, atau tawassa'ta fil kalam, atau engkau nak kata lebih luas yang datang tu bukan amir tapi apa? Askar amir. Contoh dia kan. Askar sahaja. Wa anna gharadaka, dan sesungguhnya tujuan engkau di sini itu adalah maji'u rasulil amiri, yang datang itu adalah utusan amir. Fa iza qulta, ketika mana engkau menyebutkan ja'a al-amiru nafsuhu, telah datang siapa? Amir nafsuhu, ya, amir itu sendiri. Au qulta ja'a al-amiru ainuhu, telah datang amir, ya, amir itu sendiri. Irtafa'a al-ihtimalu, maka kemungkinan-kemungkinan itu akan hilang. Wa taqarrara inda sami'i annaka lam turid illa maji al-amiri nafsahu, iaitu engkau tidak akan berkehendak kecuali datangnya amir itu sendiri. Berarti hanya amir itu yang datang. Faham? Wa hukmu hadza tabi', adapun hukum tabi' ini annahu yuwafiqu matbu'ahu fi i'rabihi, iaitu dia mesti sesuai dengan matbu'nya dalam i'rab dia. Ala makna annahu, berdasarkan pada makna sesungguhnya in kana al matbu'u marfu'an, ketika mana yang diikuti itu dibaca rafa', kana at-tabi'u marfu'an aidan, maka tabi' pun kena baca rafa'. Contoh dia apa? Hadara Khalidun nafsuhu, telah datang siapa? Khalid, ya, Khalid itu sendiri. Faham? Wa in kana al matbu'u mansuban, kalau matbu' dia dibaca nasab, kana at-tabi'u mansuban mislahu bimislihi atau mislahu.
Kalau masbuk dia dibaca nasab, maka tabik pun dibaca nasab sepertinya. Contoh dia apa? Hafizul Qur'ana kullahu. Ya, seluruh Quran. Nampak tu? Semua kena. Saya hafal Quran. Yelah hafal surah Al-Fatihah je. Kan? Dia tak payah cakap. Bila tanya, hal hafizul Quran? Alhamdulillah. Naam. Al-Quran. Apalah? Al-Quran. Apa? Tu maksud dia. Kullahu. Tunggu dulu. Ya ke? Itu. Wa in kana al-mazbu'u mahfudan kana at-tabi'u mahfudan kadzalik. Ketika mana mazbu' itu dibaca jar, maka tabi' pun dibaca jar begitu juga. Contoh dia apa? Tadabbartu fil kitabi kullihi. Aku mengangan-angan bertadabbur dengan kitab seluruhnya. Wa yatba'u aidan fi ta'rifihi, juga pasti mengikut dari segi takrif. Kama tara fi hadhil amsilati kulliha. Seperti yang engkau lihat pada contoh-contoh yang telah lalu dalam hal makrifat dia ialah contoh dia lagi nantilah kat bawah. Alfazu taukidi al-maknawi. Kerana dia sebut yang awal bahawa taukid maknawi itu mesti menggunakan huruf, berarti dia ada adat-adat tertentu, kan? Ada adawat, dia ada lafaz-lafaz tertentu. Maka apakah lafaz tersebut? Qala telah berkata wa yakunu bi alfazin maklumatin. Maka dia menggunakan lafaz-lafaz yang sudah diketahui. Apa saja lafaz tersebut? Wahya an-nafsu wal ainu wa kullu wa ajma'u wa tawabi'u ajma'ah. Ajma'u. Wahya. Okay, sorry. Wa tawabi'u ajma'u. Contoh dia wahya akta'u wa abta'u wa absa'u taqulu qama zaidun nafsuhu. Telah berdiri siapa Zaid, nafsuhu ya Zaid itu sendiri. Wa ra'aitul qauma kullahum. Nampak kullahum. Hum al-qauma ta'rifi. Fi ta'rifi. Qaum tu kan banyak orang, bukan kullahu tapi kullahum. Wa marartu bil qaumi ajma'ina. Aku telah lalu bertemu dengan kaum ajma'innya, ya seluruhnya kaum. Wa aqulu, dan aku berkata, li taukidi bagi takkid an maknawi, yang sebangsa maknawi itu alfazun, terdapat beberapa lafaz. Ini adalah khabar muqaddam mubtada muakhar. Muayyanah, iaitu lafaz-lafaz yang tertentu. Arrafaha, yang mana ulama alinahu telah an-nuhatu telah mentakrifkannya min tatabbu'il kalamil Arab. Telah mengetahuinya daripada tatabbu'i kalamil Arab. Maksud tatabbu' tu apa? Meniti-niti. Bahasa Melayu meniti-niti. Bahasa Indonesia meniti. Bahasa Melayu meneliti, mengikuti, menelitilah kalam-kalam Arab. Jadi dia kumpulkan semua sastra-sastra Arab. Apa yang orang Arab cakap, dia perhatikan semua. Dia memberi kesimpulan. Itulah bahasa. Bahasa. Jadi kalau kita jawab soalan bahasa Melayu ikut bahasa Syed Wan Daud Al-Fatani, senya, itu kalau disalahkan oleh guru, kita kena salahkan dia balik. Cikgu, tak belajar betul-betul loh. Bahasa Melayu ni, orang Melayu sastra hebat, sastrawan hebat. Wan Daud tu seorang sastrawan hebat. Walaupun anak tak pernah ngaji kitab dia lah, tapi anak baca kitab dia Wardu Zawahir. Kitab tu yang susah dibaca. Tapi syarah Jawahir Tauhid itu Masya Allah. Ternyata dia banyak menukil kitab-kitab yang masih makhtut. Sekarang mungkin dah mazbuk. Hidayatul Murid dikarang oleh Al-Laqani sendiri. Itu kan syarah Jawahir Tauhid. Imam Al-Laqani mensyarahkan 3 kitab. Dia mensyarahkan Jawahir Tauhid 3. Pertama Umdatul Murid, Hidayatul Murid. Yang ketiga anak lupa apa. Ada satu nama dia apa anak lupa. Tapi ni hilang makut. Tak jumpa lagi lah. Hidayatul Murid anak dah ada. Makhtut dia apa? Mazbuk dia, muhakkak dia, tahqiq ilmi. Ulama Tunis yang buat. Dia bukan Nizam Ahmad, kawan dia. Al-Habib tu. Syekh Habib tu. Yang karang kitab dia karang kitab tentang dalil-dalil mazhab Maliki. Macam kita punya fikih manhaji lah. Fikih manhaji pada mazhab Maliki. Habib bin Tahir. Al-Habib bin Tahir. Lepas tu yang Datuk Murid anak baru beli. Anak baru beli sebelum datang sini. Ingat nak bawa waktu daurah tu nak pakai tu. Satu malam anak baca, Allah, tahqiq dia radik. Tahqiq dia manuskrip 2, dia ambil 2 download.
internet yang manuskrip yang dia download. Lepas tu dia ikut exactly, dia tak letak matan dia. Kalau tu dia letak matan dia. Kalau letak matan kan bagus. Tapi nak dia ambil exactly dalam manuskrip. Lepas tu manuskrip tak habis, dia pun tak habis lah tahqiq. Berarti padahal menurut riwayat nama dia Ibrahim Al-Qani, itu mengarang kitab tu sampai khatam. Sampai khatam. Sampai habis. Maksud dia Umdatul Murid tu, syarah dia tu. Kalau dia nak bersungguh-sungguh cari, manuskrip banyak. Kat Morocco tu ada 3-4 library, ada lagi makhtut dia. Maktabah Ammah, Maktabah Wataniyah, perpustakaan Watani yang ada di Rabat, dekat dengan rumah Ana lah. Yang Ana setiap hari pergi situ lah, pergi buat tesis kat situ. Kat situ ada manuskrip dia, ada. Dah di bukan microfilm, dah di snap dah. Tinggal belilah, tinggal ambil lah. Tapi muhakik dia tak ada juhud. Ada benda tu dia boleh datang pergi ambil. Dia tak ambil. Rupanya dia nak main internet, duduk kat rumah buat. Dah. Print dapat duit. Dicetak pun, yang cetak siapa? Darul Kutub Ilmiah. Kalau dekat Maghribi, Darul Kutub Ilmiah, ada Nurul Darul CD merah. Sudah tukar. Kenapa? Itu adalah tabak yang pirate. Banyak dia pirate. Tahqiq Radik. Tak boleh. So kalau nak buat, boleh buat. Entah tesis master ke PhD buatlah. Ada tu tahqiq Umdatul Murid, betul. Kalau nak cari manuskrip dia ada. 2-3 ada. Banyak. Kat Morocco ada 4 manuskrip mana jumpa. Umdatul Murid. Tapi orang tak nak buat kat Morocco sebab terlalu tebal, menyusahkan. Yalah, memang tebal. Tapi itu adalah ultimate. Sebab apa? Dia adalah matan disyarahkan oleh mu'alif dia sendiri. Dan ternyata Syekh Wan Daud Al-Fatani nukil dari Umdatul Murid. Dinukil. Sebab anak baca dah syarah, tak ada ni dalam Umdatul Murid. Mana lagi dia sebut? Umdatul Murid lah. Tu masalah dia. Itu ada contoh dia kerancuan dalam masalah anin, maradul anin. Jadi bila ada orang yang sakit dalam Jawharut Tauhid, sampai jeritan orang yang sakit, kan? Itu pun akan dihitung, akan dicatat oleh malaikat. Ratib dan atib. Itu dalam nazam dia macam tu. Ketika Imam Bajuri mensyarahkan, kerana bila orang sakit dia akan sebut sakit kan? Sakit. Ke? Itu dia kata itu adalah ismun min asma'illah. Itu tak betul lah. Mana pernah diriwayatkan bahawa itu adalah nama Allah. Tak ada. Bila anak trace, rupanya menurut mu'alif, iaitu Al-Laqani mengatakan bukan itu. Iaitu riwayat dari Imam Malik, bahawa orang yang sakit ini menjerit-jerit. Menjerit itu kan suatu perkara, kejadian. Itu akan dicatat oleh malaikat. Bukan kerana sebut atau tidak. Itu dari perkataan apa? Antara Imam Bajuri tersalah tulis, lalu dikritik oleh ulama setelah dia, atau maybe Imam Bajuri menulis Allah, Allah. Bila orang sakit kata Allah, 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 tapi bila mentahqiq salah tahqiq. Itu kemungkinan. Sebab anda tengok uslub dia, kemungkinan ada makna macam tu. Jadi waktu orang cetak bulak yang pertama dulu di Al-Azhar, dia baca manuskrip tu, mungkin manuskrip dari kata Allah, dia terbuat alif hak je. Something like that. Sampai orang mengatakan tu adalah nama daripada Allah. Tak mungkinlah Imam Bajuri yang dah tahu nama Allah dalam kitab tu dah sebut nama Allah mesti tauqifi. Takkan mungkin dia menetapkan sesuatu yang tidak tauqifi sebagai nama Allah. Impossible. Ternyata bila dirujuk ke dalam kitab mu'alif sendiri, itu yang dimaksud tak ada kena-mengena ke Allah ke, tak ada. Hanya bila orang jerit, nama dia orang jerit tu dicatat. Tak kisah baik dan buruk, itu mesti dicatat oleh malaikat. Itu pentingnya ilmu manuskrip. Tahqiq makhtut. Pentingnya tahqiq makhtut. Dia jangan salah menukil. Sayangnya kat Malaysia yang banyak manuskrip, pelajar-pelajar kita jarang ana jumpa. Ana tak tahulah, mungkin ada, tapi jarang ana jumpa kita punya judul PhD atau master adalah dirasah tahqiq. Dirasah wa tahqiq itu jalan. Sometimes ago. Ya, betul. Ya, Prof. Nakir ana baca yang the oldest known manuscript. Itu tahqiq ilmi. Kan? The oldest known Malay manuscript. Ana baca tu, ini tahqiq ilmi. Tapi itu bukan dia academic works lah, bukan dia punya master of PhD. It's just dia punya one of his academic works.
Orang Melayu lain. Ana tak jumpa. Anda belum jumpa tahqiq yang bagus. Ada satulah tahqiq bagus. Syekh Abdul Manam. Dr. Abdul Manam. Cetak kat Negeri Sembilan. Dia kitab Melayu lah. Dia tahqiq lah. Tapi itu bukan dari manuskrip. Itu dari matbuk qadimah. Memang kutub matbuk qadim ni boleh dijadikan bahan tahqiq. Bahagian macam manuskrip. Dengan syarat dicetak fi hayatil mu'alif. Dengan syarat macam tu. Itu boleh dianggap macam manuskrip. Kira macam mu'alif tu dah tahu cetak dan dia reda. Dia macam tu boleh. Tapi tak kelas lah. Sedangkan Darul Minhaj, waktu dia tahqiq Hasyiah Tarmasi, dia pakai manuskrip dan matbuk. Itu penting. Kalau boleh kita tahqiq. Sebab tu saya manhaj. Dulu saya tak suka tahqiq. Afifi buat tahqiq tu apa ni, walai lah apa. Tak baca tak apa. Tapi bila dah sampai Morocco baru sedar pentingnya tahqiq. Dia macam bila kita baca ada rancau je dalam matbuk walaupun bulat, ustaz dia. Ada dalil hujah tak dari manuskrip? Cuba buka manuskrip. Kemudian tak reti baca, buka memang duk cari-cari. Yang dah biasa sekejap je tak. Dah jumpa dah. Itu beza dia. Dr. Wifat kena. Waktu dia buat tesis kan, dia buat kaul Imam Syafi'i. Mana ada Imam Syafi'i dalam Al-Um sebut macam tu? Dia cakap dia nukil dari kalam. Kalam siapa? Kalam Imam Juwaini, Imam Haramain. Kat dalam Al-Burhan fi usul fiqh. Dia nukil dari situ. Lepas tu kat mana bukti itu Imam Syafi'i sebut? Macam nak bukti? Imam Syafi'i mana ada riwayat? Mana nak kena ada sanad-sanad mana ada? Imam Haramain sebut tu kira dia dengar dari guru dia lah. Takkanlah dia tipu kot. Lepas tu, okey, kau pastikan betul-betul dalam Al-Burhan macam ni. Kenalah cari manuskrip. Cari manuskrip, jumpa, buka satu-satu sampai jumpa betul. Qala Asy-Syafi'i. Pasti betul. Betul lah kaul Imam Syafi'i. Takkanlah ditipu. Takkanlah maksud yang salah kan. Manuskrip pun dah sebut Qala Syafi'i. Baru ditetapkan. Tu cerita dia. Sama lah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kat mana tadi? Al-Faz. Wa min hadhil alfadhi, dan termasuk dari lafaz-lafaz ini adalah an-nafsu wal ainu wa yajibu ayyudafa kullu wahidin min hadaini ila dhamiri aidin alal muakkadi. Nak tak nak kena tambah dhamir yang kembali kepadanya, ya bi fathil kafi, dengan fathah kaf muakkadi. Fa in kana al muakkadu mufradan, kalau muakkad yang ditaukidi itu mufrad, maka dhamir dia kena mufrad. Wa lafzu taukidi mufradan aidan taqulu jaa aliyun nafsuhu, ya. Wa hadara bakrun ainuhu, Ali itu mufrad. Domir dia kena mufrad. Lafaz taukid pun kena mufrad. Kerana jamak nanti anfusuhum. Wa in kana al muakkadu jam'an kana ad-dhamiru dhamira jam'i. Kalau domir dia maka domir dia kena domir jamak. Wa lafdhu taukidi majmu'an aidan, lafaz taukid pun kena majmu'. Contoh juga taqulu jaa ar-rijalu anfusuhum, telah datang siapa ar-rijalu anfusuhum, ya mereka sendiri. Wa hadara al-kitabu a'yunuhum, ya kitab tu sendiri. Kutab. Sorry. Ngantuk. Ila a'yunuhum, kutab, tukang tulis. Wa hadara al-kuttabu, telah datang siapa al-kuttabu, tukang tulis, a'yunuhum, ya ahli tukang-tukang kitab tadi, tukang-tukang tulis tadi. Wa in kana al muakkadu musanna, kalau taukid dia musanna, fal afsahu ayyakuna ad-dhamiru musannan, lebih bagus, lebih fasih digunakan musannan juga. Wa lafdhu taukid majmu'an, dan lafaz taukid dia kena ma taqulu hadara ar-rajulani anfusuhuma wa jaa al-katibani a'yunuhuma. Wa min alfadhi taukidi kullun wa misluhu, dan samanya adalah jami'un. Wa yushtaratu fihima idhafatu kullin minhuma ila dhamirin mutabiqin muakkadi, disyaratkan padanya adalah mensandarkan setiap satu daripada keduanya kepada dhamir yang sesuai dengan muakkad. Nahu jaa al-jaishu kulluhu wa hadara ar-rijalu jami'uhum. Wa minal alfadhi, dan termasuk dari lafaz-lafaz adalah ajma'u. Wala yu'akkadu bihadzal lafzi ghaliban illa ba'da kullin. Semua ini tidak boleh ditaukiti dengan lafaz ajma'u ini kecuali setelah kullin. Setelahnya kul. Wa minal ghalibi, dan termasuk dari yang biasa itu adalah yang biasa digunakan adalah qauluhu ta'ala fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Wa
wa min ghairil ghalibi qaulul zajiz. Rajis. Iaitu termasuk yang tak biasa adalah seperti ucapan orang yang mendendangkan dengan bahar rajas. Mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Bahar rajas itu adalah apa? Himarul udaba. Himarul udaba. Bahar rajas itu adalah bahar yang digunakan sebagai himarul udaba. Kenapa ahli-ahli udaba ni kalau letak barang-barang dagangan dia, bahar-bahar dia lah, letak atas himar. Maksud dia apa? Yang banyak orang pakai. Maksudnya udaba ini kalau buat syair yang paling selalu dia guna adalah bahar rajas. Sebab dia paling senang. Alfiyah bahar rajas, Al-Imriti bahar rajas. Faham? Bahar rajas. Kalau burdah bahar apa? Tak tahu burdah bahar apa? Apa? Maulaya salli wa sallim daiman abada. Itu bahar. Asobat bisa hamaiha jawari hanafada. Tawil. Bahar fu'ulun. Idza dhaliltu dahra abki ajma'a. Ajma'a. Contoh dia guna, ni jarang digunakan. Tidak menggunakan kul. Warubbama uhtija ila ziyadati taqwi. Mungkin digunakan hujah. Mungkin dia memerlukan, Mungkin dia memerlukan kepada penambahan kekuatan. Maksud nak kuatkan hukum lagi. Faji'a ba'da ajma'a bi alfazin ukhra. Dengan lafaz yang lain. Wahya aqta'u wa abta'u wa absa'u. Wa hadhil alfazu la yu'akkadu biha istiqlalan. Semua lafaz ini tak boleh berdiri sendiri. Tidak boleh bersifat untuk mentaukid dengan diri sendirinya. Dia kena kawinkan dengan ajma'a. Contoh dia. Contoh dia apa? Nahu ja'a al-qawmu ajma'una aqta'una abta'una wa absa'un. Absa'una tak ada waw, Abta'una absa'una. Maksud dia apa? Telah datang kaum. Ya semuanya. Faham? Ada pertanyaan? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sama makna. Semua. Al-badalu. Ingatkan dah masuk mansubat. Oh, satu page je. Bismillahirrahmanirrahim. Qala telah berkata siapa seorang haji idza ubdila ismun min ismin. Ketika mana digantikan isim daripada isim. Au fi'lun min fi'lin. Fi'il daripada fi'il. Tabi'ahu. Maka ikutilah fi jami'i i'rabihi dalam hal semua i'rabnya. Wa aqulu aku berkata al-badalu maknahu fil lughati. Adapun badal makna dia secara bahasa adalah al-audu kembali. Taqulu engkau berkata istabdaltu aku mengganti kaza bi kaza. Aku mengganti perkara ini dengan perkara ini. Wa badaltu kaza min kaza. Aku mengganti perkara ini dengan daripada perkara seperti ini. Ai ista'adtuhu minhu. Iaitu aku menggantinya dengannya. Itu ganta secara bahasa. Wa huwa fi silahin nahwiyin. Menurut istilah ulama al-nahwu at-tabi'u al-maqsudi bil hukmi bila wasitatin. Iaitu yang mengikuti pada yang dimaksudkan dengan dari sejarah hukum bila wasitatin tanpa ada pakai perantara. Wa hukmuhu hukum dia annahu yatba'u al-mubaddala minhu. Dia itu mengikuti pada mubaddal minhu fi i'rabihi dalam i'rab dia. Ala makna annahu menunjuk apa pada dasar makna sesungguhnya in kana al-mubaddalu minhu marfu'an. Ketika mana mubaddal minhu itu dibaca rafa, kana al-badalu marfu'an, maka badal itu kena dibaca rafa. Nahu hadara abu Ibrahimu abuka. Telah hadir siapa Ibrahimu? Rupanya abuka. Nampak tu? Kalau bahasa Melayu rupanya. Itu Jawa rupane. Bahasa Melayu rupanya lah. Macam ya itulah boleh. Bahasa Melayu ya itu Bahasa Melayu lama apa? Badal. Tafsirnya. Ya itu. Ya itu. Bahasa Melayu lama ni. Saya tak tahu. Tak baca kitab Melayu. Ya itu betul. Hadara Ibrahimu telah datang siapa Ibrahimu Ibrahim iaitu abuka bapaknya bapa engkau.
Berarti abuka itu adalah bapa Ibrahim. Bapa Ibrahim itu adalah bapa engkau. Sama. Badal min kul nanti kita sebut. Wa in kana al mubaddalu minhu mansuban kana al badalu mansuban. Kalau mubadal minhu itu dibaca nasab, maka badal dibaca nasab. Nahu qabal tu Ibrahim akhaka, aku bertemu dengan Ibrahim iaitu akhaka, saudara adik beradik engkau. Wa in kana al mubaddalu minhu makhfudan kana al badalu makhfudan. Kalau dibaca makhfud, maka dia pun makhfud. Dibaca jar. A'jabat ni akhlaqu Muhammadin khalika. Telah mengagumkan aku akhlaknya Muhammad, iaitu uncle engkau. Uncle engkau, paman engkau. Wa in kana badal minhu majzuman kama kana al badalu majzuman. Berarti apa? Ataf boleh jumlah bukan ataf. Jumlah tadi apa? Yang pertama sekali selanaan, betul lah, ataf dengan ataf, badal dan taukid. Tiga-tiga boleh berupa fi'il. Man yashkur rabbahu yasjud lahu yafuz. Barang siapa yang bersyukur kepada Tuhannya, bersyukur iaitu bersujud padanya, yafuz, maka dia akan bahagia. Nampak tu? Anwa'ul badali, jenis-jenis badal. Qala wa huwa ala arba'ati aqsamin, dia terbagi pada 4 jenis. Badalu syai'i minas syai'i, iaitu mengganti suatu daripada suatu. Badalul ba'di minal kulli, iaitu mengganti sebahagian daripada yang penuh. Badalul istimal, iaitu sebahagian daripadanya yang terkandung darinya. Badalul ghalat, badalul ghalat tu berarti tersalah. Badal yang digunakan untuk tersalah. Nahu kaulika, seperti ucapan engkau, qama Zaidun akhuka, telah berdiri siapa Zaidun Zaid akhuka, iaitu adik-beradik engkau. Itu berarti aku kul min kul. Wa akaltu ar-raghifa sulusahu, aku telah makan raghifa roti sulusahu, iaitu 1/3 roti. Berarti apa? Ba'du min kul. Wa nafa'ani Zaidun ilmuhu, telah manfaati kepadaku siapa Zaidun Zaid, iaitu ilmunya Zaid. Maksud dia bahagian daripada Zaid, bukan setengah, maksud bahagian daripada istimal. Wa ra'aitu Zaidan al-farasa, aku telah melihat Zaid. Aku telah melihat Zaid al-farasa, iaitu kuda. Maksud dia tersalah cakap. Dia nak cakap kuda, dia cakap Zaid al-farasa. Itu nama dia badal ghalat. Tersasul, jawab terus. Arata antakula al-farasa faghalita, maka engkau tersalah. Fa'abdalta, maka engkau pun menggantinya Zaidan dengan lafaz Zaidan minhu, gantikan lafaz Zaidan minhu daripada wa aku berkata al-badalu ala arba'ati anwa'in, badal ada 4 jenis. Al-awalu, jenis yang pertama adalah badalul kulli min kul, iaitu badal kul min kul, 100% sama. Wa yusamma al-badalul mutabiq, wa yusamma al-badala al-mutabiqa, mutabiqa, dinamakan badal kul min kul adalah badal mutabiqa. Wa dhabituhu ayyakuna al-badalu aynal mubaddali minhu, adanya badal itu adalah badal mubaddal minhu itu sendiri. Contoh dia adalah zarani Muhammadun ammuka, telah menziarahi padaku siapa Muhammadun, iaitu ammuka, uncle engkau. An-naw'u asani badalul ba'di minal kulli, iaitu mengganti setengah daripada seluruh. Dhabitnya apa? Ayyakuna al-badalu juz'an, dia kenalah badal itu bahagian daripada mubdal minhu. Mubdal minhu tu yang pertama, badal tu yang kedua. Contoh dia apa? Sawaun akana aqalla minal baqi, sama ada dia lebih sedikit daripada sisa semuanya, am musawiyan atau sama, lahu am aktsara minhu atau dia lebih banyak darinya. Contoh dia apa? Hafizul Qur'ana sulusahu, aku telah menghafal Quran 1/3-nya. Berarti apa? Aqal minal baqi, iaitu paling sedikit. Au nisfahu, atau separuh daripada Quran, berarti masawiyan lahu. Au sulusaihi, atau 2/3 daripada Quran, berarti dia aktsar minhu, lebih banyak daripada mubadal minhu. Wa yajibu fi hadzal nau'i, dan wajib dalam contoh ini, jenis ini, ayyudhafa, untuk disandarkan ila dhamirin aidin, kepada dhamir yang kembali, ila mubaddalil minhu, kepada badal minhu, kama ra'aita, seperti yang telah engkau lihat.
An-naw'u asalisu, jenis yang ketiga, badalul istimali, iaitu badal istimal, badal yang menunjukkan terkandung bahagian darinya. Dobitnya ayakuna, adanya bainal badali, antaranya badal wa mubaddal minhu irtibatun, ada keterikatan bi ghairil kulliyati, dengan tanpa menggunakan kulliyah, wal juz'iyah dan juz'iyah. Jadi bukan separuh, bukan banyak, bukan semua, tak, tapi dia terkandung benda yang kita tak boleh nak ukur. Benda tu tak boleh nak ukur. Wajibu fihi, dan wajib fihi idafatul mubadali, itu mengidafakan badal ila domirin aidin ila mubaddali minhu aidan, iaitu kepada domir yang kembali kepada mubadal minhu juga. Contoh dia apa? A'jabatni telah mengkagumkan aku, siapa? Al-jariyatu, iaitu perempuan jariyah, hadithuha, iaitu ucapannya. Bila kita cakap ucapannya, memanglah dia bahagian dari perempuan tersebut. Tapi bukannya boleh tahu 1/3 dia, 2/3 ke, separuh ke, semua ke. Tak, dia istimal. Benda yang kita tak nak ukur. Benda tu abstrak. Benda tu benda yang tak boleh measure. Wa nafa'an al-ustadzu husnul akhlaqihi. Telah manfaati kepada diriku siapa? Al-ustadzu, ustaz, iaitu kebaikan akhlaknya. Akhlak tu tak boleh nak ukur. Ilmu tak boleh nak ukur. Itu maksudnya. An-naw'u ar-rabi'u, contoh yang jenis yang keempat, badalul ghalati balal ghalat, wa hadha an-naw'u ala salasati adrubin. Jenis ini ada 3 jenis. Badal ghalat, badal yang tersasul. Badal yang tersasul. Badal yang tersasul. Dobit dia apa? Antaqsida syai'an fatakuluhu. Engkau berniat sesuatu lalu engkau mengucapkannya, summa yadhhar, lalu jelaslah laka bagi engkau, anna ghairahu afdalu, bahawa selainnya itu lebih afdal minhu, fata'dila adalah ya'dilu, fata'dilu ilaihi, maka engkau pun membetulkannya. Wa dzalika kama law qulta, dia adalah seperti halnya ketika engkau berkata hadhil jariyatu badrun, adapun perempuan hamba ini adalah bulan purnama. Summa qulta ba'da dzalika syamsun. Iaitu matahari. Maksud bukanlah putih indah macam bulan purnama, tapi panas macam matahari. Muka dia. Nombor 2 badalun nisyani, iaitu badal nisyan. Wa dhabituhu an tabniyah. Tabniyah, iaitu engkau membina kalam, maka ucapan engkau fil awali, pada awalnya, ala dhannin, iaitu persangkaan. Summa ta'lamu khata'ahu, lalu engkau mengetahui itu salah. Fata'dilu anhu, maka engkau pun betulkan dia. Kama law ra'aita, seperti kalau engkau melihat syabahan min bahidin. Syabahan tu adalah duk angguk apa tu? Fatamu. Bukan. Yelah. Syabahan fatamorgana min ba'idin, betul. Fa zonan tahu, maka engkau menyangka insanan, bahawa dia adalah manusia. Ada orang datang. Fakul tara'aitu insanan, aku melihat manusia. Summa qaruba, mendekat minka daripada engkau. Fa wajadtahu, maka engkau pun menemui dia. Farasan, tiba-tiba kuda. Fakulta farasan. Tukar sebab dia lupa. Yang ketiga, ghalat, tersasul. Dobit dia apa? Anturida kalaman, engkau menginginkan suatu kalam, fayas baku lisanuka, maka engkau tersabqul lisan. Orang selalu sebut tersabqul lisan. Sabqul lisan, nama dia lidah laju sangat, bla 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 bla. Macam mana lah cakap bla bla bla, laju tersasul, tersalah sebut, ni nama dia sabqul lisan. Ila ghairihi, pada selainnya. Wa ba'da nutqi, dan setelahnya mengucapkannya. Ta'dilu ila ma arata, engkau pun membetulkan pada apa yang engkau nakkan. Awalan, yang awal. Nahu ra'aitu Muhammadan al-farasa, aku telah melihat Muhammad al-farasa, iaitu kuda. Terus adadul mansubati wa amsilatuha, iaitu jumlahnya isim-isim yang dibaca nasab dan contoh-contoh dia. Qala mansubatul asma'i, ada pun beberapa isim yang dibaca nasab. Itu adalah al-mansubatu 15. Mansubat tu ada 15. Ustaz, lagi banyak daripada rofa. Rofa 7 je ustaz. Ini ada 15. Aduh, pedih kepala. Tak apa. Nama dia kita dah mula, kita kena habis. Dah mula tak habis, salah sendiri.
Siapa suruh mula? Kalau dah mula kenalah habis. Kita cuba khatam besok. Kalau tak boleh khatam besok, ada extra time hari Jumaat. Hari berapa? Hari Sabtu Boleh? Kalau lah tak khatam besok. Tapi insyaAllah besok kita khatam. Al-Mansubatu Khamsata Asyara ada 15. Yang pertama ni kita baca je lah sebab dia akan terangkan lebih dalam lepas ni. Okay. Iaitu apa? Maf'ulu bih, al-masdaru wa dharfu zamani wa dharfu makani wal halu wa tamyizu wal mustasna wa ismullah wal munada wal maf'ulu min ajli wal maf'ulu ma'ah wa khabaru kana wa akhwatuha wa ismu inna wa akhwatuha wa tabi'u liman subi wa huwa arba'atu asya'a, iaitu anak tu wal atfu wa taukidu wa badalu. Sama je macam tadi. Wa aku berkata yunsabu al ismu idza waqa'a fi mauqi'in min khamsata asyara mauqi'an. Dia dibaca nasab, isim tu dibaca nasab ketika dia jatuh bertempat pada salah satu daripada 15 tempat ini. Wa sanatakallamu ala kulli wahidin min hadhil mawaqi'. Kita akan membicarakan setiap satu daripada tempat-tempat ini babin yakhusuhu, pada bab yang dikhususkan untuknya, ala nahwi dengan contoh allazi salaknahu, seperti contoh yang telah kita lakukan fi abwabil marfu'at, pada bab marfu'at. Wa nadribu mitlaha hahuna, dan saya memberi contoh-contoh di sini amsilah biqasdil bayani wal idahi, bertujuan untuk menjelaskan dan penjelasan. Yang pertama ayaqa maf'ulan bih nahu nuhan min qaulihi ta'ala idza inna arsalna nuhan. Tak payah nak terangkan nanti. Yang kedua ayaqa masdaran nahu jadalan min qaulihi jadila Muhammadun jadalan. Yang ketiga ayakuna dzarfu makani au yakuna dzarfa makanin au ha au dzarfa zamanin. Dia itu kena zaraf makan atau zarfa zaman. Fal awwalunahu amamal ustadhi min qaulika jalastu amamal ustadhi, wasani nahu yaumal khamisi min qaulika hadara abi yaumal khamisi. Yang keempat ayaqa halanahu dahikan min qauli ta'ala fatabassama dahikan, dari ucapan firman Allah Ta'ala fatabassama dahikan. Yang kelima dia jatuh menjadi tamyiz, ayaqa tamyizan nahu arakan min qaulika tasabbaba zaidun arakan. Yang keenam ayaqa mustasna, dia jadi mustasna nahu Muhammadan, Muhammad, dari ucapan kau hadara al-qaumu illa Muhammadan. Udah ni cuba baca penat suara habis. أن يقع مفعولا لأجله نحو تأديبا من قولك عنف الأستاذ التلميذ تأديبا. أن يقع مفعولا معه نحو المصباح من قولك ذكرت المصباح. أن يقع خبرا لكان أو إحدى أخواتها أو اسما لإن أو إحدى أخواتها. فالأول نحو صديقا من قولك كان إبراهيم صديقا لعلي. والثاني نحو محمدا من قولك ليت محمدا يزورنا. أن يقع نعتا لمنصوب نحو الفاضل من قولك صاحبت محمدا الفاضلا. أن يقع معطوفا على منصوب نحو بكرا من قولك ضرب خالد عمرا وبكرا. أن يقع توكيدا لمنصوب نحو كله من قولك حفظت القرآن كله. أن يقع بدلا من منصوب نحو نصفه من قوله تعالى قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. Okay. Itu dia. Apa saja tu Ustaz? Baca saya tak faham, tak terjemah pun. Tak payah terjemah. Kita terjemah satu-satu kat sini, okey? Bismillahirrahmanirrahim. Al-maf'ulu bih. Semangat. Tadi dah terlambat, nak habis cepat. Mana boleh? Ni semua nafsu ngantuk. Kalau manusia boleh hilangkan ngantuk, insya-Allah jadi Superman. Banyak benda boleh buat, tapi tidur ni menghabiskan nyawa. Betul? Kenapa ulama dulu nyawa dia pendek? Sebab dia tak cukup tidur. Memanglah Lauh Mahfuz dah tulis macam tu. Tapi mana kita tahu salah satu sebab musabab dia, isyarah dia tak cukup tidur. Babul maf'ulil bih, maf'ul bih. Wa huwa al-ismu al-mansubu, isim yang dibaca nasab, alladhi yaqa'u alaihi al-fi'lu, yang mana jatuh padanya suatu fi'il.
Nahu kaulika seperti ucapan kau, darabtu Zaidan, aku telah memukul Zaid, wa raqibtu al-farasa, aku telah menunggang kuda. Wa aqulu, dan aku berkata, al-maf'ulu bih. Maf'ul bih itu yutlaku inda nahwiyin, dimutlakkan menurut ulama ahli nahwu alama istajma'a, iaitu apa perkara yang telah terkumpul padanya salah satu umurin. Istajma'a betul, salah satu umurin telah terkumpul padanya 3 perkara. Ya al-awalu yang pertama, ayyakuna isman, dia kena kalimat isim. Fala yakunu al-maf'ulu bih fi'lan wala harfan. Jadi dia ni hampir sama je bab fa'il, tak payah nak terang panjang-panjang. Kalau fa'il tu yang buat, kalau maf'ulun bih itu yang kena perbuatan fa'il. Yang kena perbuatan fa'il wajib dibaca nasab. Kalau fa'il tu dibaca rafa', maka maf'ulun bih dibaca nasab. Fala yakunu al-maf'ul bih fi'lan wala harfan. Dan dia syarat pertama dia kena isim, tak boleh fi'il, tak boleh huruf. Wasani ayakuna mansuban, dia kena nasab, dibaca nasab. Fala yakunu al-maf'ulu bih marfu'an wala majruran, dia tak boleh berupa rafa', dia tak boleh dibaca jar, dia kena dibaca nasab. Wasalisu ayakuna fi'lul fa'ili qad waqa'a alaihi, benar-benar ada fi'ilnya, fa'il itu benar-benar telah terjadi padanya. Wal muradu bi wuqu'i alaihi ta'alluquhu bihi, iaitu kena ada ta'alluq, perkara tersebut ada synchronization, ada keterkaitan dia, ada ta'alluq dia, ada string dia. Sawaan akana zalika ala jihati thubut, sama ada dalam hal menetapkan perkara tersebut, atau amkana ala jihati nafi, atau dalam arah nafi. Contoh dia apa? Fahimtu ad-darsa, aku telah memahami darsa. Betul lah, kerana apa? Tu fa'il dia tu maksud dia saya itu manusia. Boleh tak saya memahami pelajaran? Boleh. Bukan fahima kirdun ad-darsa. Amkana ala jihati nafi, atau jihati nafi. Jihati nafi seperti apa? Lam afham ad-darsa, aku tidak memahami pelajaran. Memanglah boleh, pekerjaan fahima itu boleh kena mengena dengan darsa. Okey. Maf'ul maf'ul bih. Qala, ni Ahmad cuba baca. Suara habis. Qala wa huwa qismani zahirun wa mudmarun. Fadh-dhahiru ma taqaddama dhikruhu wal mudmaru qismani muttasilun wa munfasilun. Fal muttasilu 12 wa hiya darabani wa darabana wa darabaka wa darabaki wa darabakuma wa darabakum وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن. والمنفصل 12 وهي إياي وإيانا وإياك وإياكي وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Wa aqulu, dan aku berkata, yang qasimu al-maf'ul bih. Maf'ul bih ini terbagi kepada ila qismaini, kepada 2 jenis. Al-awalu adz-zahiru, yang pertama itu zahir. Wasani al-mudmaru, yang kedua adalah dhamir. Faqad arafta, dan kau sudah ketahui bahawa sesungguhnya yang zahir ma yadulu ala maknahu, apa yang menunjukkan pada maknanya sejatinya. Ini dah keterangan dah banyak kali, tak payah nak ulang. Bidun ihtiyajin ila qarinatin, yang kita tidak perlu qarinah. Takalum, qarinati takalumin, qarinat takallum, khitab au ghaibatin atau ghaibah. Wa annal mudmarah, sedangkan mudmar itu perkara yang tidak menunjukkan kepada maknanya illa bi qarinatin min hadhil qara'in as-salasi, daripada qarinah-qarinah yang 3. Mesti ada qarinah, salah ada mutakalim, mukhatab atau ghaibah. Fa mithal zahir, contoh dia zahir senang. Daraba Muhammadun Bakron, yadribu Khalidun Amron. Qatafa Ismailu Zahratan, wa yaqtafu Ismailu Zahratan. Wa yanqasimu al-mudmaru al-mansub ila qismaini, sedangkan maf'ul bih isim dhamir, tentunya yang dibaca nasab, itu terbagi kepada 2. Al-awwal al-muttasilu wasani al-munfasilu. Pertama muttasil, yang kedua munfasil. Amal muttasilu apa? Ma la yubtada'u bihi al-kalam, suatu perkara yang tidak boleh didahului dengan kalam. Muttasil. Wala yasihu wuku'uhu ba'da illa, dan tidak sah terjatuh setelahnya illa. Fil ikhtiyari, dalam ikhtiar, maksud secara selain dalam keadaan darurat, seperti darurat syaih.
Darurat dalam bahasa Arab hanya darurat syair. Dalam hal ini apa? Dalam hal ini dia tidak boleh. Muttasil tak boleh. Tak boleh didahului pada kalam dan tidak boleh jatuh setelah ilah. Wa amal munfasilu, kalam munfasil adalah ma yubtada'u bihil kalam, iaitu boleh menjadi awal kalimat dan sah untuk jatuh setelah ilah dalam hal tidak paksa. Contoh dia, walil muttasili isna asyara lafdhan, iaitu bagi domir muttasil, maf'ulun bih domir muttasil itu ada 12 lafaz. Al-awwalu wal al-ya'u, yang pertama adalah ya, wahya lil mutakallimi al-wahid, dia menunjukkan satu orang. Wa yajibu ay yufsala bainaha wa bainal fi'li binunin dengan nun. Tusamma nunal wiqayati. Dia kena dipisah oleh nun yang dinamakan nun wiqayah. Contoh dia apa? Ata'ani Muhammadun, telah mentaati pada aku siapa Muhammad. Cuba tengok ata'a, dari kata ta'a menjadi ata'a, mengikuti wazan af'ala. Berarti mengikut. Makna dia mematuhi. Ni nun tu apa? Nun itu nun wiqayah. Nun wiqayah maksudnya apa? Nun yang menunjukkan erti untuk bagaimana supaya ya mutakalim itu boleh dibaca. Itu namanya nun wiqayah. Muhammadun jadi apa? Muhammadun tu menjadi fa'il. Kalau Muhammadun jadi fa'il berarti maf'ulun bih dia siapa, brother? Maf'ulun bih itu adalah ya mutakalim. Ni ya tu. Ya itu menunjukkan ana. Telah mematuhi padaku siapa Muhammadun Muhammad. Nampak kan? Wa yuti'uni, dan telah mematuhi padaku siapa Bakrun Bakar. Wa ati'ni, dan patuhilah padaku ya Bakru wahai Bakar. Nampak tu? Nampak kan? Wasani yang kedua wa huwa lil mutakallimi al mu'azzami nafsahu. Menunjukkan mutakalim mu'azzam nafsah atau ma'ahu ghairuhu, atau bersamanya selainnya, iaitu siapa? Atau ana abnauna, telah mematuhi pada kita siapa abnauna, beberapa anak-anak kita. Na ni abnauna atau ana abnauna tu bukan mahalu syahid lah, itu adalah mudhaf ilaih, tapi mahalu syahid dia dekat atau ana. Nah itu adalah maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Lepas tu fa'il dia dekat belakang abnauna. Ustaz kenapa tak letak dia atau abnauna? Nah, tak boleh lah, itu nama dia salah. Kalau nak buat macam tu kena jadikan dia munfasil. Atau abnauna iyana. Faham? Wasalisu al-kafu al-maftuhatu, kaf yang dibaca fathah, wahya lil mukhatabi al-mufradi al-mudzakkar, mukhatab mufrad mudzakkar. Contoh dia apa? Atau aka ibnuka, telah mematuhi pada engkau siapa ibnuka, anak engkau. Warabi'u al-kaf al-maksurah, iaitu kaf yang dibaca kasrah, wahya lil mukhatabati, dia adalah untuk mukhatabah yang diajak berbicara, mufradah muannasah. Nahu atau aki ibnuka, telah mentaati kepada engkau perempuan siapa ibnuka, siapa ibnuki, bapa anak engkau perempuan. Yang kelima, yang kelima adalah al-kaf al-muttasilu biha al-mimu wal alifu, iaitu kaf yang bersambung dengannya mim dan alif. Dia wahya lil musanna al-mukhatab mutlaqan, dia adalah musanna mukhatab mutlaqan. Contoh dia apa? Atau akuma. Nampak kan? Senang kan? Ini senang. Recycle je ni semua. Wasadisu al-kafu al-muttasilu biha al-mimu wahdaha, kaf yang bersambung dengannya mim sendiri. Wahya li jama'ati dzukuri al-mukhatabina, dia adalah untuk banyak lelaki yang diajak berbicara. Contoh dia apa? Atau akum. Yang ketujuh al-kaf al-muttasilu biha an-nunu al-musyaddadah, iaitu kaf yang bertemu dengannya nun yang dibaca tasydid. Wahya li jama'atil inas, dia didatangkan untuk menunjukkan perempuan yang banyak yang diajak berbicara. Contoh dia apa? Atau akunna. Yang ke-8 adalah al-ha' al-madmumah, iaitu hak yang dibaca domah. Wahya lil ghaibi al-mufradi al-mudzakkari, iaitu ghaib mufrad yang mudzakkar. Contoh dia atau ahu. Yang ke-9 adalah al-ha'u al-muttasilu biha al-alifu, yang hak yang berhubungan dengannya suatu alif. Wahya lil ghaibati al-mufrada al-muannasah, dia adalah ghaibah mufrada muannasah. Nahu atau aha.
Yang ke-10 adalah al-ha'u al-muttasilu biha al-mimu wa alifu. Hak yang berhubung, yang bersambung dengannya mim dan alif. Dia menunjukkan erti musanna yang ghaib secara mutlak. Contoh dia ata'ahuma. Wal hadiyah asyara. Yang ke-11 adalah al-ha'u al-muttasilu biha al-mimu wahdaha. Iaitu hak yang bersambung dengan mim sendiri. Wahya li jama'ati dhukur al-ghaibina. Adalah menunjukkan banyak lelaki yang ghaib. Ata'ahum. Telah mengikuti mereka. Mengikuti mereka. Yang ke-12. Hak yang bersambung dengan nun musyaddah. Musyaddadah. Musyaddadah nun yang tasydid. Wahya li jama'atil inasi. Dia menunjukkan jama'atil inas. Al-ghaibati yang tidak ada nahu atau ahunna. Walil munfasili isna asyara lafzan aidan. Bagi domir munfasil ada 12 juga lafaz. Wahya iya. Iaitu mufradatun bil ya'i li mutakalim wahdah. Iya ya Iya aja. Iya menunjukkan ana. Auna lil mu'azzam nafsa au ma'a ghairihi. Mu'azzanata atau bersamanya dengan selainnya. Yaitu dengan kaf yang dibaca maftuhah. Lil mukhatabi untuk menunjukkan mukhatab yang muzakkar yang mufrad yang muzakkar. Au bil kafi al maksuratan. Atau dengan kaf yang dibaca kasrah lil mukhatabati untuk orang yang diajak berbicara mufrad dan muannas. Wala takfa dan tidak jelas bagi engkau ma'rifatul baki dan tidak samar, tidak jelas dan tidak samar bagi engkau lagi untuk mengetahui semua selebihnya. Wa sahihu ada pun yang lebih sahih anna dhamira huwa anna dhamira bahawa sesungguhnya dhamir tersebut ia adalah ia. Wa anna ma ba'dahu lawahiku dan apa yang jatuh setelah dia adalah hanya lawahik yang mengikutinya tadulu ala takallumi yang menunjukkan erti takallum awil khitabi Allah. Awil khitabi. Ini nama dia sabkul lisan. Kerana mata dah berkaca-kaca. Semalam tidur pukul 3.30. Bangun subuh pukul 7. Lambat tapi masih subuh lah. Solat subuh dah tak boleh tidur. Pukul 8 siap-siap. Pukul 10 dah keluar. Pusing sampai Sabah Jaya. Bandar Aztec. Balik sampai maghrib tadi dah ada tamu semua. Baru datang sini. Rasa tak tidur penat ni. Tak apalah. Nak khatam. Saya tak boleh. Kalau tak khatam saya tak boleh. Tak boleh balik. Iya ya atau atalamidu. Padakulah para pelajar mematuhi. Wa ma atau atalamidu illa iyaya. Dan tidak mematuhi. Pelajar-pelajar tersebut tidak mematuhi kecuali kepadaku. Nampak tu? Boleh jatuh setelah illa. Wa minhu qauluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia boleh berada pada awal, betul? Jadi apa? Domir itu adalah iya itu sendiri. Yang setelahnya hanyalah wahid. Dia nak terangkan kat sini. Domir dia bukan iyyaka ka tu, bukan. Sahih lah. Jadi ada khilaf. Ilmu nahwu ada khilaf, ada. Khilaf bainal Basrah wa Kufah. Ada satu kitab dia khilafun nahwi. Jadi khilaf perbezaan pendapat nahwi bainal madrasatil Kufah wal Basrah. Wa minhu qaulu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa qaulu subhanahu ta'ala subhanahu amara alla ta'budu illa iyyahu. Okey. Jelas? Maf'ulun bih senang. Apa yang jatuh setelah fa'il, maf'ulun bih. Ustaz, maf'ulun bih tu dijadikan naibul fa'il. Itu nama dia isim dibaca rafa'. Makna dia maf'ulun bih. Makna dia maf'ulun bih. Predikat. Makna dia. Tapi cara baca dia menjadi rafa'. Ini nak terangkan yang dibaca nasab. Sekarang masuk al-masdar. Senangnya masdar ni. Memang khatam besok dah ni. Khatam besok. InsyaAllah. Apa? Oh, pulut kuning. Oh, kalau khatam pulut kuning. Oh. Kan saya, doktor, tuan rumah kata. Macam sunat dah. Oh, tak. Kalau khatam Quran dia buat pulut kuning kan? Oh, betul-betul. Dulu saya kecil, saya khatam Quran tak sempat buat pulut kuning.
Qala telah berkata Son Haji Babul Masdari, adapun ini itu adalah bab masdar. Al masdaru huwa al ismu al mansubu alladhi yaji'u salisan fi tasrifil fi'li. Ini definisi musannif, tapi definisi ini kurang bagus. Tak berapa bagus. Masdar menurut dia adalah isim yang dibaca nasab yang jatuh nombor 3 dalam mentasrifkan fi'il. Nahu daraba yadribu darban. Definisi ini kurang bagus. Kenapa dia tak terangkan apa yang dimaksud di sini? Dia hanya terangkan yang jatuh nombor 3. Padahal yang jatuh nombor 3 itu isim masdar. Nama dia isim masdar, dia i'rab, dia tergantung kepada i'rab lah. Kalau dibaca rafa' jadi mubtada' dibaca rafa', kalau dibaca jadi maf'ulun bih dibaca nasab, kalau dia menjadi majrur kerana kemasukan huruf jar dibaca jar, kan? Itu isim masdar. Nanti diterangkan. Aqulu qad arrafa al-muallifu al-masdara. Muallif telah menjelaskan masdar bi annahu alladhi yaji'u salisan fi tasrifil fi'li. Bahawa dia yang jatuh nombor 3 tasrif fi'li. Wa makna dhalika annahu law qala laka qailun. Yang makna dia apa? Seumpama kalau berkata seseorang pada engkau, sarrif daraba. Tasrifkanlah kata daraba. Masalan, contoh dia lah. Fa innaka tadhkuru al-madhiya awalan. Maka engkau akan menyebut fi'il madhi dulu. Summa taji'ul bil mudhari'i. Lalu engkau akan menyebutkan fi'il mudhari'. Summa bil masdaril, barulah engkau menyebutkan isim masdar dia. Fatalqulu daraba yadribu darban. Nampak? Wa laisa al-gharadu ha huna ma'rifatal masdari lidatihi. Tujuan di sini bukanlah untuk mengetahui masdar lidatihi yang ini tadi, bukan. Wa innama al-gharadu, akan tapi tujuan dia adalah ma'rifatul maf'ulil mutlaqi, untuk mengetahui maf'ul mutlaq. Wa huwa yakunu masdaran, dia itu mesti berupa masdar. Kenapa maf'ul mutlaq? Syarat pertama dia kena isim masdar. Syarat dia kena masdar, tu syarat dia. Syarat dalam maf'ul mutlaq dia kena masdar. Wa huwa ibaratun amma atau an ma laisa khabaran, iaitu dia mesti bukanlah khabar mimma dalla ala taukidi amilihi, yang bertujuan untuk mengukuhkan pekerjaan yang membuatnya, au nau'ihi atau jenis dia, atau adatnya. Maksud laisa khabaran tu apa? Bukan kalam khabar. Bukan kalam khabar. Kalam tu ada kalam khabar, ada kalam insya. Kalam khabar seperti apa? Zaid tidur. Yahtamilu alal sidqi aul kadhibi. Dia boleh salah, boleh betul. Zaid tidur. Yelah, kalau Zaid tidur betul lah. Kalau Zaid tak tidur, tak betul lah. Betul tak? Itu kalam khabar. Khabar lah, khabar. Dengar. Oh, tabung haji telah bankrupt. Contoh dia. Betul ke? Boleh salah, boleh betul. Kan? Itu rumus. Boleh salah, boleh betul. Itu kalam khabar nama dia. Itu kalam khabar. Tapi kalau di sini, insya macam mana? Insya itu adalah seperti apa? Tidur. Perintahan. Insya. Suruh kita tidur. Bukan betul ke tak, dia suruh kita tidur. Bukan tidur tu betul atau tidak, dia suruh kita tidur. Doa, ya Allah, bersihkanlah dunia ni. Contoh dia. Itu. Doa. Kan? Dan lain-lain lah. Contoh-contoh yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Faqauluna laisa khabaran. Dia dah jelas. Nak ingat tak jelas? Lupa. Ucapan kita laisa khabaran mukhrijun lima kana khabaran minal masadiri, iaitu mengeluarkan apa-apa yang kalam khabar daripada masadir. Nahu qaulika fahmuka fahmun daqiqun. Kefahaman engkau fahaman yang mendalam. Ini kalam khabar. Bukanlah. Dia tak boleh macam tu. Dia adalah mengukuhkan. Taukid dalla ala taukidi amilihi. Bertujuan untuk mengukuhkan amilnya. Dia bagusnya ulama' dulu tu. Walaupun ketika mu'alif itu tersalah, dia tak guna perkataan akhta'a. Tak macam kita. Kita sekarang sikit-sikit, ni mu'alif ni salah ni. Na'udzubillah min zalik. Tak boleh. Sampai dulu, kiai-kiai anak pun macam tu. Dijaga hati-hati. Mengatakan mu'alif salah tu pun dah aib. Tokmuman. Tokmuman. Apa nama dia?
ta'nu man qablak ta'nun. Ta'nu man salafa ta'nun. Mencaci ulama yang terdahulu itu ta'nun. Mencaci ulama yang terdahulu itu ta'nun. Itu ta'nun, itu adalah cacian terhadap engkau. Sebab itu mazhab Maliki, contoh kiblat yang ada dekat Qarawin, dia orang tak pindah mihrab, tapi kiblat dia tu agak mencing. Ketika solat disuruh untuk menghadap ke kiri sikit. Itu adalah khilaf dalam Malikiyah, sama ada solat menghadap jihatul Ka'bah atau Ainul Ka'bah. Dalam Maliki jihatul Ka'bah. Jihad pun ada dua khilaf, antara jihad kubra atau jihad sughra. Kalau jihad kubra tu macam ni, kalau jihad sughra tu macam ni. Berapa derajat lah kan? So dia tu kat mana? Dia kat tengah-tengah. So kalau pakai khilaf jihad kubra sah, kalau pakai khilaf jihad sughra tak sah. Untuk aman, kita menggok je lah kiri sikit. Akhirnya semua orang solat macam ni. Soft kucak-kacir lah. Bila ditanya soft kucak-kacir, dia jawab apa? Soft kucak-kacir itu sunat saja. Menghadap kiblat itu wajib. Maksudlah, tukar je lah mihrab. Oh tak boleh. Yang bina masjid ini adalah Fatimah Fihri. Fatimah Fihri ikut kiblat kepada Idris Asghar. Idris Asghar tu wali kutub Morocco. Yang berbina Fes. Yang pertama pokok Fes. Faksun tu. Kenapa tu? Nama Fes dia kata Faksun. Faksun tu kapak. Dia potong pokok tu. Ketika itu dia doa. Jadikanlah Fes ini kota wali dan awliya dan solehin. Untuk kita merubah kiblat, ini adalah ta'nun kepada wali tadi. Mimbar dia kena biarkan. Merobohkan mimbar ni ta'nun. Itu tak boleh, haram bagi dia. Akhirnya apa? Dan ini disebut dalam kitab-kitab furu' mazhab Maliki yang dikarang oleh ulama-ulama Fes. Betul. Sampai macam tu. Sampai sekarang diperjuangkan habis-habis. Budak-budak moden, dekat universiti, budak-budak moden mesti kritik lah. Apa ni tak berani? Salah-salah lah. Ya, cerita dia, salah-salah lah. Tapi yang menarik tu, Syekh bila ditanya, dia kata, bayangkan kalau kau dah mati. Kau tulis something yang menurut ijtihad kau betul. Datang murid kepada murid kau, dia kata, apalah Syekh ni salah tu. Kau sakit hati tak? Padahal kalau tanpa kau, dia tu tak bakal alim. Tanpa kau, dia tu tak akan alim. Dia jawab dia, guru tanpa dia, budak ni baca kitab pun tak erti. Lepas tu kau nak tokno dia. Na'udzubillah misalik. Lawak dulu sampai macam tu. Kau nak habis sampai macam tu. Kena jaga. Wa qauluna mimma dala ila akhiri yufidu annal maf'ulal mutlaqa. Dalam kataan mimma dala ila akhiri itu berfaedah bahawa sesungguhnya maf'ul mutlak itu terbagi kepada salah satu anwa'in. Ada 3 jenis. Al-awalu al-mu'akkidu li'amilihi, bertujuan untuk mentaukid orang yang membuatnya. Nahu hafiztu ad-darsa hifzan, aku menghafal pelajaran. Hifzan dengan suatu hafalan. Nahu farihtu biqudumika jadalan. Okey. Jadalan tu bahagia. Aku bahagia dengan datangnya engkau. Jadalan dengan bahagia yang sebenar-benarnya. Taukid. Terjemahan dia, aku menghafal pelajaran dengan hafalan yang sebenar-benarnya. Aku duduk atas jalastu alal kursi qu'udan, dengan duduk yang sebenar-benarnya. Yelah, bukan duduk sikit-sikit, duduk betul-betul. Itu maksud dia. Wa na'u asani, jenis yang kedua, al-mubinu atau mubayyinu. Tabiin boleh, mubin pun boleh. Li nau'il amili, pada jenis amilnya. Nahu ahbab tu, aku mencintai ustazi, guruku. Hubbal waladi, dengan seperti. Dengan seperti cintanya anak abahu terpada bapaknya. Murid itu dia nak ajar ni. Iaitu murid itu mencintai guru seperti bapak dia. Ni khilaf antara ulama. Mana yang lebih afdal? Bapak atau guru? Jadi khilaf. Bapak ke guru? Guru tanpa engkau kau tak wujud. Betul. Bapak tanpa engkau kau tak wujud. Guru tanpa guru kau tak pandai. Guru menentukan sampai akhirat. Katanya macam tu. Sebab tanpa guru kita tidak menemukan jalan akhirat. Kalau bapak hanya sebab hidup. Dia kata macam tu lah. Wallahualam bisawab.
Khilaf lah. Sesuai ijtihad. Wa nahu waqaftu lil ustazi, aku berhenti, aku berdiri boleh. Waqaftu lil ustazi, aku berdiri untuk menghormati ustaz. Wuqufal muaddabi, dengan seperti berdirinya orang yang diajar adab. Faham tak? Itu diri betul-betul. Jadi dah tahu untuk menghormati guru dengan diri. Wasalisu, yang ketiga adalah al-mubinu lil adadi, iaitu bertujuan untuk menjelaskan jumlah. Nahu darabtu al-qasulah, aku memukul orang-orang yang malas. Darbataini, dengan 2 pukulan. Nahu darabtuhu salasa darbatin, aku memukul dia salasa darbatin dengan 3 pukulan. Anwa'ul maf'ulil mutlaqi, adapun beberapa jenis-jenis anwa'ul maf'ul mutlaq. Wa kismani, dia ada 2 bahagian. Apa? Kismani ada 2 bahagian, lafziyun dan maknawiyun. Ada lafzi, ada maknawi. Fa in wafaqa lafzuhu lafza fi'lihi fa huwa lafziyun. Kalau makna dia sama, lafaz dia sama, maka ni lafzi. Nahu qataltuhu qatlan, aku telah membunuhnya qatlan, dengan bunuh yang sebenar-benarnya. Wa in wafaqa makna fi'lihi duna lafzihi, kalau sesuai dari segi makna fi'ilnya bukan lafaznya, fa huwa maknawiyun, maka dia dipanggil maknawi. Nahu jalastu qu'udan, aku telah duduk qu'udan, dengan duduk yang sebenar. Jalasa dengan qa'ada tu beza. Kumtu wukufan, aku berdiri wukufan, dengan berdiri yang sebenar. Wa ma asbaha dzalika, wa aqulu, dan aku berkata. Yang qasimu apa al-masdaru alladhi yunsabu, iaitu isim masdar ini yang dinasabkan ini dibagi kepada ala annahu maf'ulun mutlaqin, ala annahu maf'ulun mutlaqun, bahawa dia menjadi maf'ul mutlaq ila qismaini, pada 2 bahagian. Al-qismu al-awalu, bahagian yang pertama, ma yuwafiqu al-fi'la an-nasibalahu, iaitu yang sesuai dengan fi'il yang menasabkan padanya fi lafzihi, pada lafaznya. Bi ayyakuna mustamilan ala hurufihi, dengan gambaran dia adalah terkandung pada huruf-hurufnya. Wa fi maknahu aidan, dan juga pada maknanya. Bi ayyakuna al-makna al-murad minal fi'li huwa al-makna al-murad minan masdari, adanya makna yang dikehendaki, makna al-muradu, makna yang dikehendaki minal fi'li, daripada fi'il, itu adalah makna yang dikehendaki minal masdari, pada masdar. Contoh dia apa? Nahu qa'adatu qu'udan, berarti satu makna lah. Wa darabtuhu darban, satu makna, satu lafaz. Wa zahabtu zahaban, zihaban, zahaban. Banyak yang salah. Fa'ala, wazannya fa'alun, sama'i, bukan sima'i. Wa ma ashbaha dhalika. Wal qismu as-salisu, kecuali macam qiyaman. Wal qismu as-sani, bahagian yang kedua, ma yuwafiqu al-fi'la, apa yang sesuai dengan fi'il. Sesuai dari segi fi'ilnya. Lahu fi maknahu, pada maknanya saja, bukan pada lafaznya. Wala yuwafiquhu fil hurufi, dalam hurufnya berbeza, tapi makna dia sama. Bi antakuna huruful masdari ghaira hurufil fi'li, dengan gambaran adanya huruf-huruf isim masdar tersebut itu bukan huruf fi'il. Contoh dia apa? Wadzalika nahwu jalastu qu'udan, aku duduk qu'udan, dengan duduk yang sebenar. Fa inna makna jalasa, kerana sesungguhnya makna jalasa huwa maknal qu'udi, dia adalah makna duduk. Walaisat huruful kalimataini wahidatan, bukanlah huruf-huruf 2 kalimat ini yang sama. Jalasa, jim, lam, sin. Qa'ada, qaf, ain, dal. Betul tak? Beza. Wa mislu zalika farahtu jazalan, aku bahagia jazalan, dengan bahagia yang sebenar-benarnya. Wa darabtuhu lakman, aku memukul dia lakman, dengan pukulan yang sebenar-benarnya. Tamparan maksud dia. Wa ahantuhu, aku menghinanya ihtiqaran, dengan hina yang sebenar-benarnya. Wa qumtu wukufan, dan aku duduk wukufan, dengan berdiri. Aku duduk pula. Wa qumtu, dan aku berdiri wukufan, dengan berdiri yang sebenar-benarnya. Wa ma asbah zalika, dan apa-apa yang menyerupai perkara di sini. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa a'lamu. Sungguhnya Allah Ta'ala itu yang lebih mengetahui dan lebih tinggi. Dan nak khatam dah Zorfuz zaman. Hal. Senang je tu.
Tamyiz. Banyak pula ni. Istisna. Ui. Syurutul amal inna. Munada. Ui, boleh ke hatam? Boleh insyaAllah. Saya senang. Koma lah, susah ke tak? Boleh ke tak? Allah alam. Tak tahu. Tak berani cakap. Tapi dah wallahu alam. Okey. Habis suara. Zaraf zaman dan zaraf makan. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Ana tak ada masalah. Dia tak cakap tadi. Kau cakap semalam tadi kita start lepas. Mula lepas maghrib. Khusus besok mula lepas maghrib. Boleh? Boleh Semua boleh Pukul 8. Pukul 8 Uncle kena jemput awal sikit lah. Okey. So kalau koma nak dinner sebelum maghrib lah. Okey. Boleh. Okey, khatam. Kalau tak khatam, kita delay lah habis extra time. Boleh. Saya okey je. Isyak nanti. Isyak sampai afdalul isyak itu fi ghasaqil lail. Okey, pukul 8 besok khatam insya-Allah. Kulit.